Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi para penonton sekalian. Hari ini 12 Syawal, kita berjumpa lagi di dalam online discussion ini dan hari ini kita akan membincangkan tentang harta buku umat Islam, penyelesaian dari aspek perancangan dan pengurusan pusaka. Kami bertuah pada pagi ini, kami mengundang dua tetamu yang saya rasa saya panggil a young scholar, tapi mereka ini akan menjadi scholar yang hebat pada masa akan datang. Yang pertama sekali adalah Dr. Muhammad Khairi bin Kamaruddin, pensyarah kanan Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia di Skudai. Okay, Assalamualaikum, apa khabar Dr. Khairi? Waalaikumsalam, khabar Ah, baik, Alhamdulillah. macam mana Skudai Johor sana? Skudai UTM sekarang ni tinggal PKPD, diperketatkan. Oh, kita kat sini PKP dan besok saya ingat satu Malaysia akan melalui SOP yang lebih ketat. Jadi kita doakan semuanya selamat. Uh, Kemudian kita juga ada Dr. Muhammad Ikhlas bin Rosli, pensyarah kanan Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pendidikan Islam Mesir Maya. Dr. Ikhlas, apa khabar? Assalamualaikum Prof. Alhamdulillah baik. Jadi Dr. Ikhlas ni jiran kami je. Kami IS sebelah dia. Cuma hari ni kita tak dapatlah berjumpa secara fizikal lah, secara maya walaupun dekat. Inilah akibat daripada COVID-19 dan juga PKP dan sebagainya. Jadi kita berasa bersyukur lah kerana kita dapat berjumpa pada pagi ini walaupun dalam alam maya untuk membincangkan, saya rasa satu topik yang penting berkenaan dengan harta beku umat Islam, penyelesaian dan aspek perancangan dan pengurusan pusaka. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, berdasarkan statistik pada tahun 2020, dianggarkan sebanyak 70 bilion harta pusaka di Malaysia tergantung atau tidak dituntut sehingga menjadi harta buku, dengan majoritinya dimiliki oleh umat Islam. Perkara ini sangat membimbangkan serta mendatangkan impak kerugian yang besar kepada ekonomi umat Islam hari ini. Sekiranya harta dengan jumlah yang sebegitu besar dapat dicairkan dan diuruskan dengan baik, ia diyakini mampu menjadi pemangkin penting dalam menggerakkan aktiviti ekonomi umat Islam di Malaysia. Justru itu, kesedaran terhadap aspek perancangan dan pengurusan harta pusaka ini perlu dipandang serius dan dititik beratkan. Sebagai contoh, isu pengagihan harta pusaka kepada waris si mati yang berhak perlu dilakukan dengan secepat mungkin. Hal ini mungkin menyelesaikan kemelut antara ahli keluarga si mati serta membuang stigma dan tabu dalam kalangan masyarakat yang memandang sinis perbuatan menyegerakan pembahagian harta pusaka kerana dianggap tidak menghormati si mati atau waris yang baru saja meninggal dunia. Ini perkara biasalah, orang kata baru saja tak selesai dan nak bincang pasal harta. Tapi inilah isu yang besar yang dihadapi oleh umat Islam. Jadi kita akan bermula dengan Dr. Khairi dahulu. Saya ada soalan di sini yang saya nak tanya dan para penonton mungkin akan boleh bertanya soalan. Nanti saya akan ambil beberapa soalan yang dikemukakan sama ada dalam Facebook komen atau bagi mereka yang ada dalam join dalam Zoom bolehlah tanya soalan dalam chat tersebut. Okey, Dr. Khairi kalau boleh Dr. Khairi, apakah yang dimaksudkan dengan harta beku umat Islam dan realitinya di Malaysia hari ini? Dr. Khairi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang saya muliakan moderator Profesor Madya, Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, rakan panel saya, lama saya tak jumpa, seorang yang alim, faqih dalam usul, iaitu Dr. Muhammad Ikhlas Rosli, sidang penonton dan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nur al-musi bi Indonesia min nuri wa ala alihi kulli rahmatin wa nafasin ala ma wasi'ahumullah. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fasahatil mursalin wa sur'atil hamil malaikatil muqarrabin. Allahumma fishna min dhulumatil syirk
waftah alaina futuhal arifin wa abwaab rahmatik wa abwaab rizqika wa fadlik asibna min syaitan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan ruang kepada kita untuk bernafas di muka bumi Allah ini. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak International Institute of Advanced Islamic Studies Malaysia kerana menjemput saya untuk program yang baik ini. Baik, sebelum saya menjawab soalan pengerusi majlis, saya ingin memohon keizin daripada guru-guru, faraid dan pusaka yang lebih arif untuk saya berkongsi sedikit pengetahuan berkaitan tentang harta pusaka. Saya percaya ramai di luar sana yang arif dalam bidang ini. Berbalik kepada soalan moderator, satu soalan yang bagus berkaitan tentang harta pusaka terbeku. Berdasarkan apa yang saya tahu, masih tiada satu maksud atau definisi khusus yang berkaitan tentang apakah itu harta terbeku. Namun secara umumnya kita dapat memahami bahawa harta terbeku bermaksud harta yang tidak diuruskan oleh waris-waris. Dalam erti kata yang lain, harta tersebut masih nama atau milik si mati ataupun arwah. Baik, mungkin ada dalam kalangan waris yang menguruskan harta tersebut dengan mendapatkan manfaat daripada harta tersebut. Namun, harta tersebut masih didaftarkan atas nama si mati. Sebagai contoh, saya ada mendapatkan tanah. Tanah itu nama arwah untuk nenek saya. Walaupun saya dapat manfaat atas tanah itu, tapi harta itu masih dinamakan atas nama si mati. Okey, mungkin manfaat ini boleh terjadi dalam bentuk seperti aktiviti pertanian. Sebagai contoh, saya mengusahakan menanam keledek, menoreh getah dan sebagainya. Okey, mungkin juga kita melihat kepada contohnya menggunakan kereta atas nama si mati. Kereta masih terkira dalam harta pusaka yang masih nama si mati. Okey, semua harta tersebut dikira sebagai harta yang masih belum dituntut atau masih belum diuruskan oleh waris-waris. Nah, dari sudut realitinya di Malaysia ini, kita boleh tengok di kawasan kampung-kampung khususnya lah khusus kampung-kampung yang kita lihat rumah dah terbiar dah nak runtuh, tanah terbiar, rumput dah panjang setinggi pokok punyalah lama tak ditengok kan, tak diurus terbiar. Mungkin kita lihat dari sudut sudut aspek yang lain, mungkin orang ramai ataupun anak-anak muda sekarang ni suka berhijrah. Dia tak nak duduk kampung, dia suka duduk di bandar, menyebabkan harta itu tidak lagi diuruskan dan mereka tidak lagi berminat pun terhadap harta tu. Kata malas lah, kita dah duduk bandar. Sebab bandar ada macam-macam ada. Ada mall kan, ada makanan segera, kita boleh beraya di mall kan. Itu adalah antara contoh-contoh kenapa, antara sebab lah kenapa harta pusaka itu tidak diuruskan. Tanah itu terbiar. Okey, tapi kita tak boleh tertumpu sangat di kampung, makin di bandar juga berlaku. Di mana ada kawasan-kawasan perumahan, rumah yang pernah didiami tetapi dibiarkan. Mungkin telah meninggal dunia pemiliknya, tapi mungkin waris-waris masih tinggal di atas rumah tersebut tapi nama rumah tersebut ataupun pemilikan rumah tersebut masih lagi nama si mati. Itu kita pergi kepada aspek harta yang tidak alih. Kita juga boleh lihat kepada aspek harta yang alih seperti kereta. Kereta juga dikira sebagai harta pusaka. Saya percaya ramai di sini ataupun majoriti umat Islam di Malaysia ataupun orang Malaysia sendiri mempunyai kereta. Apabila berlaku kematian, kereta itu juga dikira sebagai harta pusaka dan perlu diuruskan oleh waris-waris. Okey, nama pemilik kereta perlu ditukarkan kepada waris. Okey, mungkin boleh kita memperbaharui cukai jalan. Okey, sekali sahaja dalam tempoh 6 bulan dan hanya boleh dibuat di kaunter JPJ. Jika lebih 6 bulan, pembaharuan cukai jalan ni perlu hanya boleh dibuat atas budi bicara JPJ dan maksimumnya 3 tahun. Mungkin kita lihat kenderaan ini seperti isu yang kecil memandangkan ada unsur-unsur susut nilai jika dibandingkan dengan tanah dan rumah. Namun isu ataupun pokok utamanya ialah pengurusan harta pusaka itu. Okey, kita pergi yang lebih dalam iaitu harta pusaka dalam bentuk pelaburan, simpanan yang tidak dituntut oleh waris. Jika kita lihat kepada akaun unit amanah yang popular sebagai contoh, saya suka kaitkan dengan Amanah Saham Bumi Putra. Okay, saya percaya ramai umat Islam di Malaysia yang mempunyai akaun ataupun simpanan ASB, unit amanah ASB. Untuk menuntut ASB bagi kes yang tidak membuat hibah amanah, perlu mendapatkan surat kuasa mentadbir, grant of probate dan sebagainya. Okey,
daripada pelbagai agensi lah. Begitu juga dengan simpanan. Waris-waris perlu menguruskan wang tersebut dan tidak wajar dibiarkan wang tersebut untuk terus berada di dalam akaun tersebut. Okey, akaun si mati tetapi kita tidak biarkan dia terbeku. Mungkin satu hari nanti duit dia akan susut kerana mungkin setiap tahun bank akan tolak untuk fee pengurusan dia. Okey, service fee dia. Sehingga mungkin wang itu akan dikategorikan sebagai wang yang tidak dituntut ataupun UMA, Unclaimed Money Act. Okey. Kalau kita lihat sebenarnya wang-wang itu, wang simpanan, wang pelabur itu jika dituntut oleh waris sangat membantu waris-waris untuk meneruskan kehidupan. Okey, sebagai contoh untuk membayarkan hutang-hutang si mati, mungkin anak-anak yang memerlukan, mungkin nak sekolah lagi, mungkin nak belajar universiti sebab yuran sekarang ni yuran universiti pun dah mahal. Jadi kita boleh menggunakan, hakikatnya kita boleh menggunakan wang tersebut untuk kegunaan waris-waris. Okey, wallahu a'lam. Baik, terima kasih ya Dr. Khairi. Banyak saya ingat poin-poin yang penting yang disebut oleh Dr. Khairi. Saya ingat ini sebenarnya memang seperti mana di mukadimah yang saya sebut tadilah. Maknanya kita umat Islam di Malaysia ni kita menghadapi masalah yang besar. Apabila kita sebut harta beku ni adalah harta yang atas nama arwah iaitu si mati yang belum lagi dapat diselesaikan untuk dibahagi-bahagikan ataupun dipecahkan atas nama waris lah. Dan kita melihat isu itu merupakan isu yang besar dan disebut oleh Dr. Khairi walaupun sebagai contoh lah kereta. Contoh tu contoh yang saya rasa kecil tapi dia agak signifikan sebab dia akan menyebabkan masalah dalam aspek bagaimana kedudukan kereta tu selepas tempoh 6 bulan dan 3 tahun. Dan juga disebut tentang bagaimana ASB yang kalau tidak ada dibuat hibah amanah dan tidak dibuat hibah kalau kita buat hibah yang secara keseluruhan dalam harta yang ada, ia akan menyebabkan masalah kerana pada masa akan datang harta tersebut akan dia menjadi harta tak dituntut dan akan diserahkan kepada amanah raya dan dalam hal itu untuk nak mendapat balik duit tersebut dia akan memakan masa yang lama dan kita menghadapi masalah itulah masalah itu. Okey, baik Dr. Khairi. Sekarang ni saya berpindah kepada Dr. Ikhlas. Okey, Dr. Ikhlas, kalau bolehlah Dr. Ikhlas, sambungan daripada apa yang diutarakan oleh Dr. Khairi, apakah faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya harta beku? Dr. Ikhlas? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Terima kasih yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil selaku moderator kita pada hari ini. Juga rakan panel saya Dr. Muhammad Khairi daripada UTM. Sahabat saya yang juga kita betul lah lama tak jumpa. Selalunya jumpa di seminar-seminar. Sekarang ni seminar pun dalam bentuk online saja, webinar saja. Okey, mengenai soalan yang dikemukakan oleh Prof tadi, kalau kita lihat kepada apa yang dibentangkan oleh Dr. Muhammad Khairi mengenai realiti harta beku di Malaysia ini amat membimbangkan dan tidak perlu dipandang remeh oleh masyarakat Islam. Cuma kalau kita tengok kepada apa yang disebut oleh Prof tadi di permulaan tadi bahawa pada tahun 2020 harta beku itu telah mencecah RM70 bilion. 70 bilion ini nilainya adalah satu nilai yang besar. Apatah lagi majoriti harta itu adalah harta umat Islam. Jadi lebih baik untuk kita mencegah berlakunya harta beku yang lebih banyak, kita mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan harta beku ini berlaku. Dalam kaedah kita panggil ad-daf'u aula min ar-raf'i, mencegah lebih baik daripada mengangkat, menolak lebih baik daripada mengangkat. Sebenarnya
kalau kita lihat pada perbincangan statistik, saya berminat untuk kita bincang dahulu mengenai peningkatan jumlah harta beku di Malaysia ini. Kalaulah kita ada beberapa kajian dan beberapa kajian ini telah mengumpulkan maklumat daripada laporan-laporan akhbar, dan apa yang saya dapat rumuskan, saya rujuk kepada beberapa kajian seperti Muhammad Arafat 2007 dan Muhammad Hisham Muhammad IKIM pada tahun 2019. Jadi data yang dikemukakan kita dapat rumuskan sepanjang 5 tahun. Kita start daripada 2005. 2005 harta beku yang ada hanyalah 38 bilion. 38 bilion. Okey, agak sudah besar, tapi kita tidak kalau nak dibandingkan dengan sekarang tidaklah sebesar manalah. Cuma pada tahun 2010, 5 tahun selepasnya, jumlah itu naik kepada 41 bilion. Peningkatan sekitar 3 bilion. Daripada 2005 hingga 2010, peningkatan adalah sekitar 3 bilion. Dan pada tahun 2015 dilaporkan jumlah harta beku adalah 66 bilion. Satu peningkatan yang tinggi daripada tahun 2010 hingga 2015, iaitu sekitar 24 bilion peningkatan. Jadi inilah yang menjadikan jurang peningkatan yang tinggi, iaitu pada tahun 2010 dan 2015. Mungkin kita boleh kaji faktor kenapa pada tahun 2010 hingga 2015 itu peningkatan harta yang tidak harta beku ataupun harta yang tidak tertuntut itu terlalu tinggi. Dan kini 2020 adalah sekitar 70 bilion. Jadi pada tahun 2015 hingga 2020 ada peningkatan sehingga 4 bilion. Cuma data ini kita dapat daripada media, laporan-laporan media, dan kita ambil maklum bahawa pihak berkuat kuasa ataupun pihak yang menguruskan harta ini tidak dia disclose lah jumlah sebenar, dan dijangkakan jumlah itu mungkin lebih besar daripada apa yang kita maklum. Jadi apakah sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya harta beku sehingga berbilion ringgit? Kalau kita lihat harta yang tidak produktif sebagai contoh, kalau tadi Dr. Khairi disebut bahawa di kampung-kampung kita dah jumpa banyak rumah-rumah papan yang tidak ada berpenghuni, sedangkan dia ada anak-anak. Rumah-rumah itu, tanah-tanah itu tidak dimanfaatkan. Kalau kita lihat di Kuala Lumpur pun, di Kampung Baru contohnya, isu pusaka berlapis di Kampung Baru itu menunjukkan bahawa pembangunan tidak dapat dilakukan dan harta umat Islam tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Jadi kita melihat kepada faktor ini kepada 3 peringkat, iaitu kita lihat kepada si mati sendiri. Kemudian kita lihat kepada ahli waris, dan kita lihat kepada agensi. Agensi ini sama ada agensi yang mengendalikan pusaka ataupun agensi undang-undang lah, ataupun peruntukan-peruntukan yang berkait dengan harta pusaka. Kalau si mati, saya rasa Prof telah sebut tadi bahawa mereka ini, Prof dengan Dr. Hadi sebut bahawa kegagalan untuk satu meletak penama dalam sebarang bentuk tabungan ataupun simpanan, tak kira dalam kedoleh SP ke, tabung haji ke, ataupun polisi insurans dan takaful ke, penama itu perlu diletak. Cuma bila letak penama, dia akan ada isu berbangkit selepas ni, iaitu adakah penama itu pemilik harta. Sebab itu kita mari come up dengan isu hibah amanah sebagaimana yang telah disebutkan tadi. Tapi hibah amanah ini masih ramai lagi yang masih belum guna, masih belum melakukan hibah amanah dalam sebarang bentuk simpanan ataupun caruman mereka. Jadi dia punya keyword dia adalah si mati. Sekarang ni orang yang hidup lah, kita lah. Kita ni bakal mati. Kita sebagai orang yang hidup ini perlu merancang harta. Jadi keyword dia adalah perancangan harta. Sebab dalam perancangan harta ini makna kita telah menamakan
simpanan kita, tabungan kita, takaful kita ada penama ataupun kita telah melakukan satu yang disebut sebagai hibah amanah. Kemudian kita satu isu yang kita ambil maklum dan tak boleh kita nafikan adalah jumlah harta itu sendiri. Kadang-kadang kalau harta tu banyak, mudah nak urus berbanding harta yang sikit. Si mati tu ada sebiji rumah, anak ada 8 orang. Jadi sebab itu mereka menganggap bahawa kalau nak bahagi harta ni, rumah ni sebiji kita panggil 5,000 square feet. Takkan kita nak bahagi 5,000 square feet ni sama anak-anak. Awak ambil dapur, awak ambil ruang tamu, awak ambil bilik air. Jadi itu menyebabkan mereka tidak langsung menguruskan harta pusaka ataupun tidak melakukan kesepakatan waris dan membiarkan rumah itu di atas nama si mati. Sehinggalah rumah itu tidak boleh dituntut oleh cicit mereka nanti. Sebab waris itu telah berkembang. Ini yang kita panggil pusaka berlapis. Jadi itu harta itu dia akan jadi harta yang tidak boleh dimanfaatkan kelak. Sekarang ni kita anggap boleh duduklah rumah tu, siapa-siapa nak duduk. Nanti ada tanah itu nanti bila nak dibangunkan, nak dibeli ataupun nak dimanfaatkan, satu masa kelak tidak dapat dibangunkan. Jadi jumlah harta sendiri, si mati memiliki harta yang kecil itu tidak dapat menyebabkan harta beku. Kalau kita lihat pun sekarang ini, kalau dalam isu-isu, kalau kita tengok dalam media pun, isu rumah kecil ni, isu harta yang sedikit ni menjadikan satu isu besar lah, sehingga bergaduh adik-beradik. Ada yang roboh rumah, dia roboh sebelah je. Roboh sebelah sebab dia kata hak sebelah tu hak dia. Sebelah lagi adalah hak abang dia ke adik dia ke. Jadi itu konflik yang berlaku. Jadi keyword si mati merancang harta itu perlu diberi perhatian. Tapi kita ada tengok ada si mati yang telah menghibahkan harta dia, tapi ada isu pula lah itu dalam bab perancangan pusaka lah. Okey, kita pergi kepada yang kedua iaitu waris. Waris ini seperti mana yang telah disebutkan juga tadi bahawa mereka telah melewatkan proses pembahagian pusaka. Kelewatan dalam mengurus pembahagian pusaka, kalau lewat 2-3 minggu tak apa. Tapi kita pernah ada kes kan, yang kes yang saya pernah dengar adalah bahawa meninggal, bapaknya meninggal, telah meninggal dunia. 2 minggu anak lelakinya meninggal dunia. Anak lelaki meninggal dunia. 2 minggu selepasnya bapa dia meninggal dunia. Tak sempat lagi nak urus harta anak. Itu bapa dia telah meninggal dunia. Jadi sebagai bapa dia ada hak portion daripada pusaka anak dia. Jadi harta itu sepatutnya maknanya dia telah berlapis lah kalau kita kata itu. Maknanya portion yang pindah kepada bapanya nanti akan dibahagikan pula oleh waris-waris si bapa. Jadi itu 2 minggu saja boleh berlaku isu-isu yang tidak dijangka. Jadi kita kena buang stigma sebagaimana Prof sebut bahawa stigma mempercepat kata pusaka ni, tanah mak masih merah lagi. Dah bincang pusaka. Kubur mak masih basah lagi. Kan contohnya lah. Dah bincang harta pusaka. Bau bau mak masih ada lagi kan. Itu stigma dan sentimen. Memang betul kita rasa akan tersentuh hati kalau kita orang bermain dengan stigma macam tu, tapi hakikatnya kita perlu menguruskan harta dengan segera. Tiada kesedaran. Sebenarnya apa-apa pun kalaulah kita mungkin selepas ini akan dibincangkan mengenai kaedah merancang harta. Kita guna hibah ke, wasiat ke, wakaf ke sebagainya. Tapi sebenarnya kalau tak ada kesedaran, tak jadi juga. Sebagaimana kalaulah harta itu dah dihibahkan ataupun harta itu telah diwasiatkan kepada anak A, dan mereka tiada kesedaran bahawa wasiat itu boleh berkuat kuasa ke, wasiat itu tak boleh berkuat kuasa ke. Jadi dia akan
pending, perbincangan itu pending, tidak dibawa ke mahkamah, pending. Jadi bila pending, ini menyebabkan dia berlaku masa yang panjang dan terus akhirnya ada pihak yang mengabaikan. Waris berlapis kita dah sebut tadi, tidak endah berharap kepada orang lain untuk menguruskan harta pusaka. Abang lah urus, abang pula tu busy. Jadi ini stigma-stigma yang berlaku lah dan tiada perbincangan. Jadi kalau agensi, kita pergi kepada agensi pengurusan harta lah. Agensi ini kita akan lihat daripada sudut ini mungkin kelemahan-kelemahan yang kita kenal pasti daripada contohnya unit pusaka kecil, mahkamah syariah, mahkamah tinggi, konflik undang-undang. Kita ni pusaka orang Islam, kenapa kena pergi mahkamah tinggi? Kenapa tak pergi mahkamah syariah? Sedangkan mahkamah syariah tiada kuasa pusaka kecuali mengeluarkan CJ faraid saja. Mengeluarkan CJ faraid saja. Jadi kuasa untuk menguruskan harta ni kita akan pergi kepada unit pengurusan UPKK lah, unit pusaka kecil, UPPK, unit pengurusan pusaka kecil, ataupun mahkamah tinggi dan ARB ini yang ada peruntukan untuk menguruskan harta pusaka amanah raya berhad. Lepas itu kita dapati bahawa sekarang ni kita ada agensi-agensi pengurusan pusaka seperti selain ARB kita ada minta izin sebutlah seperti Wasyah Shopee, seperti My Pusaka dan sebagainya. Tapi isu yang berbangkit adalah charge fee. Tak kira lah agensi kerajaan ke agensi swasta ke, charge fee ini terlalu tinggi. Sedangkan harta yang nak diuruskan tidaklah besar. Bila charge fee yang tinggi menyebabkan mereka tidak mahu. Kesedaran dah ada, tapi charge fee yang mahal menyebabkan mereka tidak mahu menguruskan harta. Dan itu daripada agensi. Dan kita ambil maklum bahawa sekarang ini dari sudut pentadbiran pusaka, semakan berkala sedang berlakulah untuk menyelaraskan bidang kuasa. Ada yang kata mahkamah tinggi dia akan ambil kuasa unit pusaka kecil akan mengambil juga bidang-bidang kuasa amanah raya berhad. Seperti itulah yang masih dalam perbincangan dan ini kita mungkin tak pergi go through lah. Tapi kita tahu bahawa usaha-usaha ini sedang diuruskan oleh pihak-pihak berkuasa. Saya serahkan kepada Prof untuk kali ini. Okey, terima kasih Dr. Ikhlas. I think Dr. Ikhlas ada share dengan kita lah beberapa faktor yang menyebabkan jadi timbulnya harta beku ataupun saya panggil harta yang tak dituntut. Di antaranya kalau boleh saya rumuskan ialah tentang harta yang tak produktif, di mana mungkin harta tanah yang ditinggalkan ataupun rumah tu dengan warisnya yang ramai. Kemudian gagal letak penama. Saya ingat ini penting walaupun kita tahu bahawa dalam Islam penama itu hanya sebagai pemegang amanah dan dia bukanlah penerima hak. Jadi kerana itu sebagai bapa contohnya kita mestilah memaklumkan kalau kita tidak membuat hibah keseluruhan, kita letak penama dalam EPF, K2SP, tabung haji dan sebagainya, kita kena maklumkan ini nama ni sebagai pemudah apabila berlaku apa. Jadi hak itu masih ada kepada dia punya adik-beradik. Ada banyak kes lah, saya ingat dalam drama pun diceritakan lah. Banyak kes lah, dia bubuh nama anak dia seorang, selalunya anak sulung lah, laki ke anak laki yang sulung dan sebagainya. Dia kata itu nama dia punya lah. Sedangkan dia hanya sebagai pemegang amanah saja. Dan banyaklah cerita-cerita di sebalik itulah. Terutama sekali apabila harta itu harta peninggalan itu agak tinggi lah, kalau wang ringgit itu yang berjumlah ratusan ribu dan juta. Kemudian saya melihat apa yang disebut Dr. Ikhlas itu tentang tiada kesedaran oleh si waris dan juga si mati sendiri yang sebelum semasa hayat tidak merancang
Jadi saya ingat perancangan tu penting. Cuma kita dihambati oleh yang Dr. Ikhlas sebut di hujung tadilah. Kita ada agensi-agensi yang boleh membantu, tapi lazimnya fee yang ditinggalkan, yang dikenakan tu agak tinggi. Bahkan kalau kita, saya tak kata tinggi, tapi di mana-mana pun ada fee lah. Cuma kita kalau dapat lah, maknanya kalau dapat fee tu agak munasabah. Kalau kita buat dalam hibah amanah untuk ASB sendiri pun ada fee-nya. Kan lagi banyak kita duit dalam ASB tu, lagi tinggilah fee tu dikenakan. Dia ada dia punya peratus-peratus tu kan. Itu saya ingat di mana pun sama. Kalau kita tak buat pun, kalau pergi hire lawyer pun, lawyer akan impose fees juga, yang saya ingat lagi teruk lagi daripada tersebut. Okey, Dr. Ikhlas, jadi mungkin ada soalan berikutnya, tapi saya minta dengan ringkas jawapan. Tapi soalan ni agaknya perlu pada jawapan panjang, tapi kita nak ringkas je sebab kita nak pergi pada soalan-soalan yang lain, dan saya nak juga bagi masa pada penonton yang sama ada dalam FB Live dan juga dalam Zoom ni, yang mengikuti kita Zoom untuk bertanya soalan. Sebelum kita bincang lanjut ni, boleh tak Dr. Ikhlas secara ringkas lah, apa dia pusaka ni? Kita duk sebut-sebut pusaka ni kan. Apa dia pusaka? Okey, terima kasih Prof atas soalan tersebut. Ya, memang kita akan ringkas saja mengenai pusaka ini. Biasa pusaka ni kita akan satu pusaka, sistem pusaka, satu harta pusaka. Sistem pusaka ini adalah sistem pewarisan lah. Islam telah menggariskan satu kaedah untuk mengira harta peninggalan si mati kepada waris-warisnya yang tertentu. Spesifik lah, dia tak semua. Jadi kalau harta pusaka itu adalah semua harta peninggalan si mati. Ini dalam enactment Wasiat Orang Islam 1999 mengatakan bahawa harta pusaka sebagai semua harta peninggalan si mati. Okey, kalau kita lihat kepada takrif yang diberi oleh ulama mengenai harta pusaka, saya ambil satu, kita ambil Imam Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahawa harta pusaka adalah semua yang ditinggalkan oleh si mati, merangkumi harta-harta al-amwal, hak-hak al-hukuk dan manfaat, meliputi harta alih dan harta tak alih, dan hak terhadap sesuatu manfaat ataupun dipanggil sebagai hak al-iktifak, hak syufa'ah dan sebagainya. Cuma pentarifan Syekh Wahbah Zuhaili ni dia ada itu memang semua harta yang ditinggalkan oleh semati, tapi dalam pengiraan kita tak kira lah hak irtifak tu dalam nilai harta, tapi harta tu diwariskan oleh anak lah. Cuma dia tidak dinilaikan dalam harta pusaka. Jadi kita tak pergi go detail, maknanya pusaka adalah satu sistem pewarisan harta. Dia ada kita ada di dalam surah An-Nisa di dalam surah An-Nisa, di dalam surah An-Nisa ayat 11, ayat 12 dan ayat 176 menjelaskan bahawa bahagian-bahagian tertentu. Bahagian-bahagian ini ulama spesifikkan. Kita dapat bahagian ni, penentuan bahagian-bahagian ini sama ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, ataupun kita dapat daripada ijtihad para sahabat. Kita juga dapat daripada ijma' para sahabat. Jadi itu yang kita sekarang ini belajar sebagai ilmu pusaka. Kalau kita lihat, kita ada bahagian 1/2, ada bahagian 1/4, ada asabah. Semua itu dia akan pergi kepada go detail. Mungkin kalau tak sempat pada hari ini, kita akan bincang di sesi-sesi yang lain. Jadi apa yang penting untuk saya nyatakan bahawa pusaka adalah satu sistem pewarisan yang digariskan oleh Islam ketika mana si mati meninggalkan harta yang tidak dirancang. Kalau dia dah hibah, pergilah. Kalau dia dah wasiat, dia akan wasiatlah. Tetapi kalau harta yang tidak dirancang, maka Islam telah menggariskan harta-harta itu akan pergi ke mana mengikut kaedah-kaedah yang tertentu yang digariskan oleh syarak dan ulama-ulama fiqh. Terima kasih, Prof. Okey, Dr. Ikhlas, saya memang mungkin tak
memberi keadilan. Soalan tentang pusaka ni itu satu subjek kan. Kalau dekat universiti tu kena ambil satu semester tu nak mengaji. Jadi saya tak minta maaf, tapi sebab oleh kerana kita kan pasal nak bagi, mungkin bagi mereka yang tidak ada latar belakang ni, mungkin secara umum untuk mereka mengetahui. Okey, okey, boleh kita pindah kepada Dr. Khairi ya. Kalau boleh Dr. Khairi ya. Sebagaimana yang kita tahu, yang disebutkan tadi oleh Dr. Ikhlas, pusaka adalah instrumen perancangan dan pengurusan harta. Apakah wujud instrumen lain dalam perancangan dan pengurusan harta umat Islam? Dr. Khairi? Okay, terima kasih Prof. Alhamdulillah, satu soalan yang baik. Okay, bila kita sebut tentang pengurusan dan perancangan pusaka, okay, saya ingat satu kaedah yang pernah diajarkan oleh saya oleh seorang yang agak terlibat lama dalam industri pusaka, iaitu Encik Khamarul Azhar daripada Kausa UF, di mana dia ada 4 step untuk kita membuat pengurusan dan perancangan pusaka. Okey, langkah yang pertama ialah faraid. Ya, faraid. Faraid ini adalah satu perkara yang paling dasar dan wajib yang kita tahu. Apakah yang dimaksudkan dengan faraid? Macam sebentar tadi sahabat saya Dr. Ikhlas, dia ada menerangkan tentang bila kita nak tahu hukum faraid ini, kita boleh merujuk kepada surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176. Okey, ayatnya yusikumullahu fi auladikum sampai ila akhir ayat. Surah itu pun sendiri dia agak panjang dan dia memang terangkan secara detail tentang bahagian-bahagian pusaka, iaitu kita akan tahu siapakah layak menerima pusaka dan berapakah hak mereka. Namun kalau kita merujuk secara literal ataupun hanya berpandukan ayat ini, kita agak sukar untuk kita memahami kaedah sebenar untuk pengiraan faraid. Jadi kita perlu menuntut ataupun bertanya ilmu-ilmu pakar-pakar dalam ilmu faraid ini. Alhamdulillah, saya bersyukur saya bersama dengan Dr. Ikhlas yang sangat pakar dalam pengiraan faraid. Saya percaya mungkin kita boleh rujuk Dr. Ikhlas yang memang mengajar khusus ini. Okey. Malah kalau kita lihat di Facebook sendiri pun telah ramai juga ya pakar-pakar yang berpengalaman luas berkaitan tentang ilmu faraid. Macam saya selalu tengok di kaca TV, radio, kita ada daripada Majlis Agama Islam Selangor ya. Kalau antara yang sering menyampaikan masuk TV, Ustaz Indra yang selalu muncul di kaca TV yang menerangkan tentang ilmu faraid ini. Malah terdapat juga usaha-usaha lain yang mencuba untuk memberikan pendedahan yang lebih meluas kepada orang ramai. Seperti saya tertarik dengan cadangan seorang peguam iaitu Tuan Termizi yang memperkenalkan istilah membumikan ilmu faraid. Istilahnya membumikan ilmu faraid ini. Okey, ini adalah satu usaha yang sangat bagus untuk menggalakkan orang ramai untuk mengetahui asas-asas kepada ilmu pusaka Islam. Itu adalah faraid. Juga terdapat kita melihat tentang ilmu faraid ini sendiri, telah ada usaha yang baik daripada Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah memperkenalkan subjek faraid ini dalam silibus pendidikan agama Islam di tingkatan 5. Saya tahun ini baru diperkenalkan. Okey, perkara ini telah menunjukkan telah diberikan penekanan oleh kementerian, pembuat polisi untuk memberikan pendedahan yang lebih menyeluruh dan holistik kepada orang ramai sejak dari peringkat pengajian sekolah. Okey, bila sebut tentang faraid lagi, saya teringat pengalaman saya sendiri. Saya melihat waktu saya belajar ilmu pusaka faraid, depan bilik saya ni, dia ni berasal daripada Johor. Okey, bila Johor, saya cerita bincang tentang kira-kira faraid ini, dia datang kepada saya dan dia pun ajar saya. Walaupun dia bukan kursus muamalat ataupun syariah, dia kursus teknologi. Tapi dia boleh mengajar saya tentang miras. Saya tanya, kenapa kenapa engkau boleh ajar ilmu faraid ini? Sebab mereka di Johor telah ada subjek khusus berkaitan miras di peringkat darjah khas lagi di negeri Johor sahaja. Ini mungkin saya mengharapkan suatu hari nanti pengetahuan berkaitan ilmu faraid ini akan terus berkembang di Malaysia. Itu adalah yang pertama tentang faraid. Yang kedua ialah aset. Bila sebut tentang pengurusan dan perancangan pusaka, kita tidak boleh terlepas daripada aset ataupun harta yang ditinggalkan atau bakal ditinggalkan. Okey, secara umumnya, macam Dr. Ikhlas pun ada sebut tentang harta. Okey, harta ini boleh terdiri daripada harta tidak alih seperti
Okey, dua je yang utama. Rumah dan tanah. Mungkin ada, saya pernah juga interview seorang daripada Kedah, dia kata rumah di Kedah boleh dialih. Betul ke Prof? Ha, Saya bukan orang Kedah, saya tak kurang pasti. okey. Betul ke orang Kedah kan? Boleh angkat rumah pergi ke tempat lain. Okey. Okey, itu adalah perkara ini merupakan aset utama untuk dalam membicarakan harta tidak alih. Okey, bila itu harta tidak alih. Kemudian kita pergi ke satu harta lagi dipanggil harta alih yang boleh merujuk seperti harta-harta dalam bentuk kenderaan, wang simpanan, pelaburan, emas dan sebagainya. Itu semua dikategorikan sebagai harta alih. Okey, pembahagian aset kepada harta alih dan tidak alih ini sangat penting dalam mengetahui bidang kuasa yang boleh dirujuk untuk tujuan pencairan atau urusan tuntutan pusaka. Okey, kalau tidak keberatan, saya ingin kongsikan ya. Saya share skrin boleh ya? Okey, saya ada buat Sila. satu kata apa agensi lah yang ini belum diterbitkan lagi ya. Mungkin kita boleh tengok. Secara umumnya ada 4, okey, di mana macam Dr. Ikhlas tadi ada kongsikan di mana kita ada unit pembahagian pusaka kecil, Amanah Raya Berhad, Mahkamah Tinggi Sivil dan Mahkamah Syariah. Okey, jadual ini saya buat bersama dengan Ustaz Wan Abdul Halim dari Terengganu, memang pakar dalam pengesahan pusaka. Saya cadangkan table ini dan ditambah baik di mana bila sebut tentang harta pusaka, okey, kita tengok dekat jenis harta alih dan harta tidak alih. Di mana unit pusaka kecil, pembahagian pusaka kecil hanya kita boleh tuntut bagi harta tidak alih sahaja ataupun campuran harta alih dan tidak alih dan dengan syarat tidak melebihi 2 juta dan tidak berwasiat. Di mana unit pusaka kecil ini mempunyai hak untuk mengeluarkan surat perintah pembahagian borang E dan sebagainya lah. Okey, ini dan akta yang berkaitan ialah akta harta pusaka kecil dalam kurungan pembahagian 1955. Dan kemudian kita ada agensi yang kedua iaitu Amanah Raya Berhad di mana harta terdiri daripada harta alih saja. Maknanya apabila berlaku kematian, si mati hanya ada harta alih sahaja. Harta alih ini boleh dikategorikan sebagai mungkin harta alih ni rumah, bukan rumah, kereta, wang simpanan. Dia tak ada rumah. Pendek kata dia tak ada rumah dan bernilai bawah daripada 600,000. Maknanya Amanah Raya Berhad ini boleh keluarkan surat kuasa akuan ataupun surat kuasa arahan. Perkara ini kita boleh rujuk dalam laman Sesawang Amanah Raya Berhad. Kemudian yang ketiga kita ada Mahkamah Tinggi Sivil. Yang ni agak kritikal sebab saya pun kurang arif tentang urusannya, tetapi secara umumnya dia ada dua bidang kuasa iaitu grant of probate dan surat kuasa mentadbir. Okey. Dan hartanya boleh terdiri daripada harta alih, harta tidak alih dan mesti melebihi 2 juta ataupun dia ni berwasiat walaupun kurang daripada 2 juta dia boleh pergi ke mahkamah sivil. Maknanya kalau dia buat wasiat, automatik harta ni akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi Sivil untuk dia dapatkan grant of probate. Berbeza dengan surat kuasa mentadbir, dia tak buat wasiat tetapi harta dia lebih 2 juta. Automatik Mahkamah Tinggi Sivil. Manakala Mahkamah Syariah ini ada bidang kuasa iaitu mengeluarkan sijil faraid ataupun perintah faraid. Istilahnya ada yang menggunakan sijil faraid, ada yang menggunakan perintah faraid. Okey. Ini adalah bila sebut tentang pengurusan pusaka, ingatlah 4 kuasa ni. Dan dia ada titik-titik yang lain lah. Okey. Baik. Baik, saya sambung lagi. Baik, itu adalah secara ringkas untuk saya terangkan agensi-agensi. Seterusnya kita fokus kepada, kita dah tahu faraid, kita dah tahu jenis harta, kemudian kita terus fokus kepada apakah solusi ataupun penyelesaian. Bagi tujuan perancangan harta pusaka, mungkin kita fokuskan kepada dua instrumen. Utama iaitu wasiat dan hibah. Ini memang biasa kita sebut tentang harta pusaka, wasiat dan hibah. Baik. Apakah itu wasiat? Mungkin wasiat merupakan salah satu perancangan harta pusaka yang berkuat kuasa selepas berlaku kematian. Pewasiat. Maknanya key point yang saya nak highlightkan di sini ialah pembahagian harta selepas kematian. Saya pernah menghadiri satu ceramah pusaka yang disampaikan oleh seorang ilmuwan yang sangat arif dalam bidang pusaka iaitu Ustaz Hushairi. Ustaz Hushairi ini dia berkongsikan terdapat 5 jenis wasiat yang ada di Malaysia. Mungkin saya tak ingat semualah. Yang pertama ialah wasiat kepada bukan waris. Pertama, wasiat ini disepakati bahawa tidak boleh disangkal oleh waris-waris yang lain.
Maknanya tapi dia ada syaratnya, iaitu dengan syarat wasiat tersebut kurang daripada 1/3 dan pada bukan waris. Hal ini berdasarkan daripada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesungguhnya Allah telah menetapkan hak pada yang hak, maka tiada wasiat kepada waris. Maknanya muncul hadis yang munculnya wasiat kepada bukan waris. Maknanya tapi wasiat kepada bukan waris ini juga tidak melebihi 1/3 berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang lain. Okey, selain itu terdapat juga wasiat yang bertujuan untuk melantik pentadbir. Okey, wasiat ini bertujuan melantik pentadbir berpusaka selepas kematian. Maknanya kita namakan seseorang untuk menguruskan harta pusaka. Maka pentadbir inilah yang perlu menguruskan pusaka. Pentadbir boleh dilantik dalam kalangan waris atau badan-badan pemegang amanah yang lain. Okey, seterusnya kita pergi tentang hibah. Okey, hibah, okey. Saya percaya ramai umat Islam ataupun masyarakat Indonesia ni biasa dengar tentang hibah. Ada yang buat iklan, marilah kita membuat hibah ataupun hibahkanlah keluarga anda. Okey, khususnya bagi industri takaful. Okey, hibah ini bermaksud pemberian semasa hidup. Okey, tadi wasiat selepas kematian, hibah semasa hidup. Dan hibah pula mesti boleh dibahagikan kepada sesiapa sahaja. Wasiat bukan kepada waris. Okey, beza dengan wasiat tadi Selain itu, selain kita dah tahu wasiat, kita dah tahu hibah, terdapat juga perancangan harta pusaka selepas kematian. Seperti kita untuk pasangan, kita ada harta sepencarian. Harta sepencarian ini tak tertumpu sahaja kepada pembahagian harta kepada pasangan, bagi kes poligami dan penceraian. Harta sepencarian juga boleh dituntut oleh pasangan selepas berlaku kematian. Tuntutan ini bergantung kepada sumbangan pasangan terhadap harta yang dituntut. Contohnya isteri tidak bekerja tapi dia nak menuntut harta sepencarian, isteri perlu membuktikan dia menyumbang kepada untuk pembelian rumah itu, dia membantu menguruskan rumah. That's why itu bergantung kepada hakim ataupun mahkamah untuk menentukan berapakah tahap ataupun bahagian yang layak dituntut oleh waris. Okey, kemudian kita pergi ke instrumen-instrumen lain, yang kecil yang macam Dr. Ikhlas terangkan tadi tentang penamaan. Penamaan ini kita boleh merujuk kepada 3 yang utama, iaitu takaful, KWSP dan tabung haji. ASB dia tak ada penama ASB dia tak ada penama. Penama yang dimaksudkan ini perlu membahagikan harta tersebut mengikut pembahagian faraid ataupun ditertakluk kepada pembahagian faraid berdasarkan keputusan Jawatan Kuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam. Saya tak ingat tahun bila tapi memang ada diputuskan. Dia tak boleh sebut Majlis Fatwa Kebangsaan sebab istilah dia kena betul, nanti orang marah pula kan. Terdapat juga pengecualian bagi takaful. Sebab takaful dia telah memperkenalkan hibah manfaat takaful seperti yang terdapat dalam jadual 10 Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Dia telah memperkenalkan dulu takaful dia ada penama sahaja. Start 2013, 2012 mulanya ada resolusi Bank Negara mengeluarkan dan 2013 dikeluarkan juga. Dikeluarkan memang khas akta berkaitan tentang pembahagian manfaat takaful. Kemudian tabung haji dia ada penama. Pada masa yang sama tabung haji memperkenalkan hibah amanah. Hibah di sini bermaksud penama yang dinamakan sebagai penerima hibah layak 100% dan tidak dikira sebagai harta pusaka. Tapi kalau dia letak penama, dia perlu tertakluk kepada pusaka. Tapi orang tanya kat saya, ada juga yang tanya, KWSP boleh hibah tak? KWSP ni dia ada beberapa perbahasan lah yang saya ikuti juga. KWSP ni antara kenapa tidak boleh dihibahkan sebab isu milik kultam ataupun pemilikan sempurna. Saya rasa itu sahaja. Saya pulangkan kembali kepada Prof. Terima kasih. Saya ingat masa yang suntuk lah. Saya ingat apa yang di-share ataupun dikongsi oleh Dr. Khairi ni amat penting. Mungkin kita kena ada program berkala lah cerita pasal benda ni. Sangat amat penting dengan masa kekangan yang ada ni. Saya ingat orang nak telan semua ni agak tak dapat lah. Tapi tak apalah, kita teruskan. Dr. Khairi bagaimana tadi Dr. Khairi dah sebut tadi tentang hibah, tapi kita nampak sekarang ni hibah ni amat popular. Ditawarkan sebagai instrumen perancangan harta
yang dapat mengenai, dan kita lihat ia dapat menangani isu harta beku di Malaysia. Jadi agak popular, sikit-sikit hibah. Jadi orang pun ada juga tanya kepada saya bukanlah arif sangat dalam pengurusan harta ni. Cuma ada orang tanya, boleh tak saya nak hibah? Saya tak mau buat faraid. Jadi memang sekarang ni agak popular. Mungkin Dr. Heidi boleh ni jawab. Okey, baik, soalan yang sangat baik daripada Prof. Ya, betul. Sekarang ni mungkin ramai yang melihat bahawa kita perlu buat hibah. Okey, perlu buat faraid. Kita jangan ikut faraid, kita kena buat hibah sahaja kan. Okey, tapi saya tak nak menjurus kepada yang itu, tapi saya nak fokuskan bagaimana hibah itu boleh dikuatkuasakan ataupun hibah itu dari segi praktisnya macam mana. Okey, seperti yang saya dah kongsikan, hibah ini pemberian semasa hayat oleh pemilik harta kepada pemilik yang baru. Okey, bila sebut tentang urutan pusaka, harta yang telah dihibahkan ini tidak dikira sebagai sebahagian daripada harta pusaka. That's why setengah yang berpandangan bahawa hibah ini dia sebenarnya untuk mengelakkan pembahagian pusaka itu sendiri. Macam kita tahu tadi kan, kalau kita buat hibah, automatik dia tidak ada tertakluk kepada unit pusaka kecil, dia tidak tertakluk kepada Amanah Raya Berhad, dia tak tertakluk kepada Mahkamah Municipal sebab kita dah baris masa hidup. That's why itu sesetengah berpandangan bahawa lebih baik kita buat hibah. Hibah, kalau hibah mungkin lebih murah dibandingkan menguruskan pusaka sebab kita bagi semasa hidup. Okey. Hibah ni tak dikira sebagai pusaka sebab harta yang masih milik si mati ketika kerana harta pusaka ini hanya dibahagikan pada harta yang pada ketika itu. Maknanya pada ketika itu harta yang dia ada itulah yang perlu dibahagikan ikut faraid. Harta hibah dia dah bagi semasa hidup. Jadi dia tidak lagi menjadi milik si mati. Itu adalah basic asas kenapa orang ramai ataupun terdapat usaha-usaha untuk mengelakkan kita buat hibah. Okey. Yang pertama untuk mengelakkan faraid tu. Okey, ataupun pembahagian pusaka itu. Bukan mengelakkan faraid, untuk mengelakkan pembahagian pusaka. Sebab kita tahu ada agensi-agensi tadi dan tak semua orang pun tahu. Mungkin hari ini ada yang baru tahu, ada 3 agensi itu. Okey, kalau di sudut kita lihat dari sudut praktis pembagian hibah ni, di Malaysia ni ada banyak ada beberapa jenis hibah lah, okey, yang boleh saya kongsikan. Okey. Yang pertama kita melihat hibah yang mutlak, iaitu hibah melalui pindah milik melalui borang 14A di pejabat tanah. Okey, ini kita boleh uruskan sendiri. Kita boleh pergi ke pejabat tanah. Okey, saya nak tukarkan nama kepada sekian-sekian, kita menggunakan borang 14A. Saya ada beberapa agensi juga menggunakan kaedah ini dan dikirakan sebagai hibah. Mungkin ada dalam kalangan kita yang tak setuju. Kalau saya pernah temu bual di pejabat tanah sendiri pun dia tak kata hibah pindah milik ini sebagai hibah sebab dia kata tak ada istilah pun hibah dalam kanun tanah negara yang menggunakan menyatakan borang 14A ini pindah milik adalah sebagai hibah. Namun dari segi praktisnya memang menjurus kepada pemberian hibah. Sebab apa? Sebab ada elemen pemberi, penerima, ijab dan qabul. Harta yang dihibahkan malah lengkap dengan elemen al-qab. Kalau nak tahu al-qab ni boleh tanya Dr. Ikhlas lah, dia lagi tahu tentang usul-usul ni. Okay, basically secara asalnya elemen qab ni ialah penguasaan harta hibah. Seperti kalau kita buat pindah milik, automatik nama kita telah didaftarkan sebagai pemilik yang baru. Itu masukkan tentang hibah pindah milik. Namun terdapat beberapa perkara yang perlu diberikan perhatian terhadap amalan ini kerana apabila harta yang telah dipindah milik, kita perlu ingat dia tidak boleh ditarik balik seperti yang diperuntukkan dalam seksyen 340 dalam kurungan 1. Harta yang telah didaftarkan oleh pemilik yang baru tidak boleh disangkal. Dia punya istilahnya tidak boleh disangkal ataupun indivisibility of title. Maknanya tidak boleh ditarik balik. Memang kekal menjadi milik pemilik yang baru. Okey. Perkara ini mungkin menimbulkan sedikit kegusaran kepada pemberi hibah jika berlaku sesuatu perkara yang tidak diingini. Okey. Apa dimaksudkan dengan sesuatu perkara yang tidak diingini? Kita mungkin pernah tengok ataupun terbaca kan di dada-dada akhbar, okey, di mana kita membaca apabila anak mendapat harta khususnya tanah, pembeli ataupun pemberi akan dihalau. Okey, yang pemberi tadi akan dihalau daripada harta tersebut. Kita tengok ada yang ibu bapa yang sangkut bawah jambatan, ada di kubur menangis kan. Dibiarkan oleh waris-waris lain atau mungkin dijual. Pernah berlaku kes ayah memindah milik kepada anak perempuannya, kemudian anak perempuannya menjualkannya. Last ayahnya terpaksa duduk di atas tanah atas nama orang lain dah. Okey.
Walhal niatnya kita tahu ayah tu ataupun ibu bapa memberikan kepada anaknya itu atas tujuan yang baik untuk mengelakkan pemberian pusaka atau membantu penerimaan. Kalau kita melihat kepada teori ekonomi sendiri, okey, pemberian hibah ini merujuk kepada dua motif yang utama, iaitu kita dipanggil motif exchange motif, di mana mungkin anak itu telah berkhidmat kepada kita, jadi kita membalas jasanya, kita bagikan dia harta. Ataupun disebabkan dia melihatkan altruism, iaitu kita melihat anak itu susah je sebab kita membuat hibah. Okey, walaupun terdapatlah usaha-usaha untuk menarik balik hibah ni, ada usaha ya. Okey, menggunakan klausa 2C 340 seksyen yang sama yang membolehkan pembatalan hak milik tidak boleh disangkakan, ini merujuk kepada undang-undang Islam. Namun sejauh mana amalan tersebut dikuatkuasakan, wallahu alam, sebab saya pernah terbaca satu artikel yang ditulis oleh seorang penyelidik hebat daripada UiTM Perlis, Dr. Yusna Dewi Abdul Rashid, yang artikelnya pada tahun 2010 yang mengkaji tentang isu ini, penarikan balik hibah ni. Okey, berdasarkan apa yang saya baca, penyelidik ini merupakan dia dapatan kajian tu menyatakan bahawa boleh tarik balik hibah walaupun dah pindah milik. Itu dia punya dapatan kajian lah. Okey. Terdapat juga isu yang lain seperti penerima meninggal dunia terlebih dahulu, maka harta tersebut perlu dibahagikan kepada waris-waris penerima. Kita dah pindah milik, bila dia penerima tu meninggal, waris dia lah yang layak menerima pusaka. Asalnya kita ingat kita mati dulu. Rasa dia mati dulu kan. Baik, okey. Hal itu muncullah pada masa ini. Okey, munculnya inovasi-inovasi hibah. Okey, sekarang ni kita boleh lihat ada beberapa syarikat perancangan pusaka yang memperkenalkan hibah amanah untuk rumah dan tanah. Okey, boleh terjadi dalam bentuk dua. Kalau menurut apa yang saya baca, dia ada hibah amanah, hibah melalui amanah. Okey, kaedah ini menggunakan elemen trust deed dan power of attorney. Okey, untuk maklumat lanjut kita boleh merujuk kepada syarikat-syarikat yang menawarkan hibah amanah ini. Terdapat juga saya tengok tulisan daripada Profesor Madya Dr. Nasrul Hisham dan Profesor Madya Dr. Alias Azhar daripada UUM yang mengutarakan hibah melalui dokumen. Kita buat dokumen. Saya tengok ada satu soalan juga di chat. Dia kata ini jawapan dia. Okey. Kita boleh buat hibah melalui dokumen. Okey. Hibah melalui dokumen ini boleh dibuat oleh pengamal undang-undang ataupun syarikat-syarikat perancangan harta pusaka sebab mereka kebanyakannya memang ada panel undang-undang sendiri. Tujuan dokumen ini dibuat untuk membuktikan terdapat rukun-rukun pemberian hibah seperti pemberi, penerima, ijab qabul, harta hibah dan pengesahan Al-Qab. Okey, berbalik kepada cerita Al-Qab ni, suka saya ingatkan mungkin Al-Qab ni menjadi asas untuk mengesahkan hibah itu sah ataupun tidak. Okey, terdapat pelbagai cara untuk menunjukkan elemen Al-Qab ini. Okey, dengan merujuk tulisan Dr. Nurliza Muhammad Said daripada UKM, menunjukkan elemen Al-Qab ini bergantung kepada uruf masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam kes Rajaswari Elias Fatimah binti Babur lawan Mi'ah bin Husin, plaintiff ni merupakan anak angkat. Okey, dibuat pengesahan hibah ini kerana tak sempat, ayah angkatnya tak sempat pindah milik. Jadi mahkamah memutuskan elemen Al-Qab ni telah lengkap memandangkan plaintiff tinggal bersama ayah angkatnya sehingga ayah angkatnya meninggal dunia. Okey, yang terakhir, okey, berbalik kepada yang tadi tu, yang asal kita ada faraid, aset, solusi. Yang terakhir adalah apakah tindakan kita. Okey, semasa hayat, saya mengesyorkan sidang pendengar semua, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh merujuk pakar-pakar industri yang menawarkan perkhidmatan perancangan harta pusaka ini ataupun yang menawarkan perkhidmatan pengurusan pusaka ini. Begitu juga selepas kematian waris, saya mencadangkan supaya waris-waris seharusnya cuba mendapatkan khidmat daripada pakar. Okey, memang macam tadi kita bincangkan tentang isu fees. That's why terdapat cadangan daripada industri supaya kita membuat satu simpanan pantas. Dana pantas dipanggil. Dana pantas ni seperti tabung haji yang mana kita boleh simpan khas untuk pengurusan pusaka kita. Okey. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Hari. Saya seperti yang saya sebut tadilah, banyak benda nak share ni, nak kongsi, tapi masa yang agak saya ingat mencuburi kita. Saya ingat memang kena ada satu, saya ingat pengajian khas lah, mungkin secara bersiri sangat penting. Saya tahu ada dianjurkan oleh syarikat-syarikat tertentu lah. Cuma mungkin kita boleh fikir tu. Tadi saya ingat saya ada soalan, tapi saya ingat saya nak tunggu dululah bagi pada sesi soalan daripada para penonton sekalian. Cuma kalau boleh kita sebelum kita buka kepada soalan ni, Dr. Ikhlas sejauh manakah instrumen yang kita bincang tadi dapat menyelesaikan permasalahan harta beku di Malaysia, ataupun di sana terdapat langkah terbaik
supaya kita dapat cegah apa yang sebagai kes harta buku. Dr. Ikhlas? Okey, terima kasih Prof atas soalan. Soalan yang juga saya kira soalan yang penting untuk kita tahu sebab tajuk perbincangan kita adalah harta beku dan bagaimana kita nak selesaikan isu ini daripada aspek perancangan harta. Dan Dr. Khairi pun telah sebut mengenai panjang lebar mengenai apakah instrumen-instrumen option yang kita ada untuk mengelakkan daripada harta beku. Dan perancangan harta yang kita bincangkan ini perlu dilakukan dengan lebih awal lah. Itu salah satu aspek yang perlu diberi perhatian. Namun instrumen-instrumen yang disebutkan tadi oleh Dr. Khairi seperti kita ada wasiat, kita ada hibah. Tetapi adakah benar isu-isu ini, instrumen-instrumen ini benar-benar dapat menyelesaikan isu harta beku supaya tidak lagi berlaku harta beku di Malaysia. Pada hakikatnya isu ini sebenarnya masih mempunyai debate yang panjang lah, perdebatan yang panjang dan perbincangan yang tidak kunjung sudah, dan even apa yang kita sebut bahawa kalaulah seseorang itu menghibahkan harta melalui borang 14A, jadi itu tak jadi isu sebab itu adalah hibah yang mutlak. Namun apa yang ditawarkan oleh kebanyakan institusi adalah menggunakan hibah bersyarat. Kalau kita dalam fiqh ni kita ada hibah, kita panggil hibah rukbah dan hibah umrah. Hibah rukbah dan hibah umrah. Dan hibah rukbah dan hibah umrah ini tidak diterima oleh majoriti ulama. Terutamanya kalau kita berpegang kepada mazhab Syafi'i, dia tidak terimalah. Dia ada isu lah dalam mazhab, perbincangan mazhab. Jadi hibah yang bersyarat ini kerana hibah ini sepatutnya diberi tanpa syarat. Sekiranya hibah itu ada syarat-syarat tertentu, mereka menganggap bahawa itu bukanlah satu bentuk hibah dan ulama menyatakan bahawa hibah itu berlaku dan syarat itu akan terbatal. Walaupun kita letak syarat, hibah itu tetap akan berlaku. Jadi berbalik kepada isu yang dikemukakan seperti mana Dr. Khairi tadi, kalaulah kita telah hibahkan sesuatu hibah ini dengan syarat bahawa harta ini akan berpindah milik selepas saya mati. Saya hibahkanlah rumah ni tapi harta ini berpindah selepas saya mati. Ya, kita boleh kata itu boleh berlaku dari sudut dokumen ataupun perundangan, tetapi sekiranya si anak tadi yang menerima hibah itu memperjuangkan hak dia kerana bapa dia dah hibah, walaupun hibah itu hibah bersyarat, tapi dia masih lagi ada hak kerana dalam perbincangan fiqh masih membenarkan dia syarat tadi telah terbatal dan hibah itu telah berlaku. Jadi harta itu sebenarnya telah menjadi milik anak. Jadi isu tak settle walaupun kita guna hibah tertentu. Ataupun dokumen, kita ada dokumen-dokumen perjanjian. Mungkin ini satu penyelesaian adalah membentuk satu dokumen lain. Di samping hibah itu adalah hibah mutlak tetapi dia ada letter of agreement antara penerima dan pemberi hibah, dan itu dia akan diserahkan bersekali. Tapi itu masih lagi dalam perancangan. Begitu juga dengan wasiat. Tadi kita ada wasiat. Wasiat lebih 1/3 maka terbatallah wasiat. Kalau wasiat kepada waris, juga ada isu sekiranya waris tak setuju. Jadi kekangan kita adalah instrumen itu dia ada perbincangan kecuali kita mengambil pendekatan bahawa semua perbincangan ini difatwakan, diperundangkan. Bermakna kita memakai kita standardize. Kalau kita kata wasiat kepada waris, sudah tentulah kita la wasiata lil waris illa an yujizaha warasah. Tak ada wasiat kepada waris kecuali dengan persetujuan ahli waris yang lain. Jadi ini antara isu instrumen kita ada hibah wasiat.
kita ada juga instrumen-instrumen lain kalau kita nak merancang harta. Saya bersama tim penyelidik di Skim Layar di bawah bimbingan Prof. Dr. Rayana, Prof. Madya Dr. Rayana Azhari, cuba merancang, kita buat plan satu bagaimana orang ni nak rancang dia punya harta sebelum kematian dan bagaimana harta itu diuruskan selepas kematian. Selain hibah dan wasiat, kita ada instrumen seperti wakaf dan kita ada instrumen seperti sebagaimana kita tersebut tadi, amanah ataupun kita panggil wisayah. Wisayah sebab kadang-kadang kita ni kita tak hibah, kita tak nak harta tu one off. Dapat kepada anak kita makan habis. Bagi 100,000 beli rumah, beli kereta habis. Pusaka, tapi dalam bentuk perniagaan dia dapat income berkala. Kita guna wisayah lah, kita syarikat itu masih lagi berjalan dan anak kita akan menjadi kepada pemegang saham ke ataupun sebagainya, dan duit itu tidak dikeluarkan, tidak habis begitu. Jadi banyak lagi. Cuma kalau wakaf ini dia lebih kepada charity lah, lebih kepada manfaat si mati, pahala selepas kematian. Cuma kita kata kalaulah ada portion wakaf perlu dibuat. Saya ada ingat satu kes, ini kes mengenai hibah sebelum kita terluput mengenai hibah. Hibah ini berguna kalaulah yang menjaga ibu bapa kita mungkin anak angkat, ada anak angkat ataupun ada anak anak saudara yang tidak layak menerima waris sebab ada mahjub, ada penghalang-penghalang dia, tetapi dia menjaga orang tua tersebutlah. Jadi dia nak hibahkan. Ada satu kes bahawa ada anak di Pantai Dalam ini, anaknya kita panggil ada masalah kesihatan lah, dari sudut mental lah. Itu anak angkat. Harta itu telah, sebagaimana Dr. Heli sebutlah, dia telah buat pemindahan bilik melalui borang 14A lah, rumah ataupun apa-apa instrumen lah, tapi dah tukar nama. Kepada anak angkat, sebab anak angkat itu hidup bersama dia sampai sepanjang hayat dan mereka masih lagi duduk bersama. Cuma adik-beradik kepada perempuan tadilah yang mengambil anak angkat itu menuntut bahawa harta itu sepatutnya tidak boleh, kena tarik balik harta itu. Kan, kena tarik balik harta itu sebab dia bukannya ahli waris. Jadi kita bincang bahawa ini dia telah menghibahkan harta, tak boleh tarik balik lah. Jadi itu semua banyak isu kefahaman lah, saya rasa. Kita banyak instrumen tapi kefahaman itu masih tidak dibentuk. Kefahaman itu masih tidak diselesaikan pada mana-mana peringkat, menyebabkan harta pusaka ini masih lagi berlaku dan berpanjangan. Mungkin kita tak bolehlah bagi seseorang itu dia tak perlu untuk dia kira pusaka dia boleh saja pergi ke mahkamah syariah, bagi tahu ini ahli waris saya, ini adik-beradik ke, jadi mahkamah syariah akan keluarkan sijil faraid. Siapa yang berhak dapat harta daripada harta milik dia. Jadi sepatutnya itu telah ada pada kita. Setiap orang ni dah ada sijil faraid itu. Walaupun sebelum mati, bila selepas mati, ia boleh dirujuk oleh anak-anak kita. Ataupun kita boleh pergi pada option banyak. Kita bukan saja ada, mungkin ada para ustaz-ustaz untuk tolong kira sebelum kita meninggal dunia. Itu kalau kita ada kesedaran, kita ada kefahaman dan kita ada kehendaklah untuk melakukan pusaka. Dan akhir sekali mungkin untuk sebelum saya mengakhiri perbincangan, instrumen-instrumen yang kita bincangkan ini, wasiat, wakaf, pusaka, amanah ke, ataupun
pelunasan hutang, yang perlu kita lakukan pertama sekali adalah kita hendaklah mengenal pasti harta. Ini jarang orang buat. Tak tahu pun harta kat mana, tapi kita kata kita nak selesaikan harta beku, kita nak cegah daripada harta beku. Jadi apa yang perlu kita buat adalah apa harta yang kita ada. Saya sarankan, saya biasa sarankan bahawa kalau ada rumah, tulis. Dokumenkan. Pertama, senaraikan harta. Kedua, dokumenkan dalam satu fail ataupun maklumat-maklumat yang berkait. Kalau kita dah bincang nak buat CJ Faraid ke, kita dah bincang kepada ustaz-ustaz ke, kita buat. Kalau ada wasiat, kita sahkan wasiat itu. Sehingga semua dokumen kita boleh digunakan sebagai bahan perundangan. Jangan sebut, oi, ni rumah ni abang lu ambil lah. Tanah ni Kak Ngah ambil lah. Anak yang ketiga tak tahu, anak yang keempat tak tahu. Kan? Tapi dia sebut verbal. Akhirnya berlaku pertikaian dalam keluarga. Jadi semua itu perlu didokumenkan. Please dokumenkan. Dan kalau nak minta mati stamp ke apa ke, kita boleh urus sendiri. Kita boleh urus sendiri kita punya harta sebelum kita meninggal. Pastikan ia didokumenkan dengan dokumen yang sah. Dokumen-dokumen ialah mati stamp ke ataupun ada saksi sebagainya, dan kita simpan kepada pihak yang yakin ataupun selamat, ataupun kita telah cerita kepada anak-anak dan pelbagai lah. Dan ini adalah satu inisiatif yang kita boleh ambil. Saya kira sekian saja. Terima kasih. Okay, terima kasih ya. Terima kasih Dr. Ikhlas. Saya minta maaf lah sebab perbincangan ni dia masa yang diberi itu pendek, dan perbincangan ni sepatutnya kita boleh bincang lebih panjang, tapi mungkin di platform yang lain kita boleh anjurkan. Cuma saya sekarang ni saya akan berpindah kepada soalan-soalan yang kita dapat lah, sama ada dalam chat yang ada dan juga yang dapat daripada saya lah. Cuma sebelum saya pergi kepada mereka yang bertanya ni, saya nak tanya kepada Dr. Khairi dan juga Dr. Ikhlas lah. Sebagai seorang Islam, ini ada juga ditanya kepada saya, mana lebih afdal? Kita buat hebah ataupun kita hanya tinggalkan macam tadi disebut oleh Dr. Ikhlas lah, maknanya ini faraid anak-anak kita buat dokumen dan maknanya selesaikan. Mungkin kita ambil kuasa selepas yang buat yang meninggalkan itulah yang jadi mana lebih baik. Sebab ada mengatakan bahawa sekarang ni ramai yang melakukan hibah. Contohnya dia ada anak perempuan semua. Jadi kalau dia anak perempuan semua, kalau dia tak buat hibah, dia kata nanti pak saudara anak dia tu akan ambil sebahagian pada share sebab dia ada share dalam tu. Jadi supaya dia tidak diberi share kepada pak saudara, iaitu adik-beradik si mati, iaitu bapa dia sebagai contohnya, maka dia buat hebah. Cuma dalam hal ni tadi disebut oleh Dr. Ikhlas dah ada hebah mutlak dan hebah bersyarat dan ada implikasinya. Cuma saya tak tahu dari sudut penguatkuasaan undang-undang di Malaysia ni. Jadi apakah hebah bersyarat itu dia boleh ditarik balik? Maknanya dia tak boleh, maknanya bersyarat. Dia kata okey, saya abah bagikan semua ni sama rata. Umpamanya ada anak lelaki, anak perempuan semua sama. Sebab kalau ikut faraid, lelaki-lelaki dapat lebih. Biasalah, harta ni semua orang nak. Tapi tanggungjawab orang tak nak. Sebenarnya dalam Islam, harta pusaka ni diberi lebih pada lelaki sebab lelaki ni tanggungjawab lebih. Bahkan dengan harta yang ditinggalkan tu, dengan tanggungjawab yang lebih besar tu, tak cukup lagi kalau kita nak tengok. Tapi rata-ratanya orang nak harta tapi tanggungjawab tidak. Mungkin boleh Dr. Ikhlas dengan Dr. Khairiyah secara ringkas sebelum saya pergi kepada banyak ada juga soalan-soalan mungkin kita tak dapat nak ambil semua. Sila. Siapa-siapa boleh jawab. Okay, saya boleh jawab. Pertama sekali, saya pun tadi guna istilah bapa dengan anak lah dalam bab hibah itu. Cuma kalau dalam bab tarik balik ini, kalau dari sudut mungkin Dr. Harry kalau nak bincang daripada sudut perundangan, tapi dari sudut hukumnya, kalau bapa
uh, dia dalam bab tarik balik ni, kalau bapa tu hibah kepada anak dia, dalam fiqh ada perbincangan bahawa bapa boleh menarik balik. Tapi cuma dalam konteks lain, itu tidak boleh tarik balik lah dalam hukum Islam, sebab anta wa maluka li abika. Kamu dan harta-harta kamu tu milik bapa kamu. Jadi cuma mana yang lebih baik, kita nak hibah ke ataupun kita nak faraidkan harta, atau kita nak bincang kepada harta. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala, saya tertarik untuk membincangkan ini dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, yang bermaksud bagi lelaki yang ada hak bahagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bahagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, menurut bahagian yang telah ditetapkan. Dia, dalam bahasa Arabnya nasiban mafruḍah. Jadi bahagian-bahagian yang telah ditetapkan ataupun ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang menentukan bahagian pusaka ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Mungkin daripada perspektif keimanan kita bahawa faraid ini adalah satu jalan keluar bagi seperti mana yang telah saya sebutkan. Kita boleh simpulkan bahawa faraid adalah jalan keluar bagi harta yang tidak dirancang dan tidak ada perancangan harta. Yang kedua, faraid ini adalah satu ketetapan, dia panggil wajib by default. Wajib by default lah bila harta tu, untuk mengelak sebarang pertikaian, perebutan dan sebagainya. Dan harta pusaka ini dibahagikan dengan ketentuan bahawa manusia itu mempunyai hak dan tanggungjawab sebagaimana Prof telah sebutkan tadi. Jadi untuk mengetahui mana lebih baik adalah pertimbangan sendirilah kendiri. Sebab kita lebih mengetahui, Nabi pun kata takkanlah kamu nak tinggalkan anak kamu dalam keadaan miskin. Jadi dalam bab harta itu kita perlu mempertimbangkan, kadang-kadang ada anak kita bila dengan sistem faraid sudah cukup bagi dia. Ada yang dia akan tertindas. Kerana itu kita boleh hibahkan lebih awal. Jadi pertimbangan-pertimbangan itu adalah pertimbangan sendiri dan lebih baik merujuk kepada pakar-pakar yang tertentu lah, supaya, dan bagi saya secara peribadi, faraid adalah penyelesaian sebenarnya. Faraid itu adalah penyelesaian mutlak. Namun sebagai umat Islam, kita juga digalakkan untuk merancang harta untuk kemaslahatan ahli keluarga dan untuk kemaslahatan kita di akhirat kelak. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Dr. Khairi ada nak sambung? Baik. Kalau macam saya teringat Prof tadi ada sebut tentang adakah perlu buat wasiat, adakah kita perlu buat hibah ataupun kita membuat kita biarkan saja. Okey. Baik. Ada soalan juga yang saya dapat dari sini ya, berkaitan dengan adakah saya perlu buat hibah? Kenapa adakah saya tak perlu ke kita sebenarnya buat hibah? Okey. Sebenarnya dia bergantung kepada situasi tu, situasi anda. Okey. Anda merasakan mungkin anda perlu buat hibah disebabkan anda mempunyai anak angkat sebagai contoh. Saya sebagai contoh, anda ada angkat. Anak angkat secara hukumnya tidak layak menerima pusaka. Jadi anda mungkin perlu buat hibah kepada anak angkat anda. Tapi jika anda nak buat wasiat pun boleh sebab anak angkat, tapi anak angkat akan dapat 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta pusaka. Tapi biasanya kita dapat juga kata kes-kes tertentu yang lain seperti macam Prof disebut, dia ada anak perempuan saja, mungkin dia khawatir dapat ke adik-beradik yang lain. Tapi biar kalau nak hibah pun pastikan hibah yang betul lah. Jangan sampai kita menzalimi waris-waris yang lain. Okey. Mungkin ada yang kata hibah ni sebenarnya digunakan untuk mengelakkan faraid. Sebenarnya itu jawapan dia tidaklah tepat sebenarnya. Sebenarnya sebab Islam pun kita nak bagi harta semasa hidup. Okey. Kita boleh bagi harta itu tersebut kepada waris-waris. Hak kita semasa hidup kan. Jadi kita boleh bagi kepada siapa sahaja. Tapi perlulah keadilan sebab keadilan itu i'dilu aqrabu lit-taqwa. Okey. Kita ada keadilan, berlakulah adil, sesungguhnya adil itu dekat kepada takwa. Jadi
kita boleh bagi, mungkin orang kata bagi sama rata. Okey, bagi sama rata itu dikira adil. Mungkin bapa ibu bapa itu melihat ada anak yang lebih memerlukan. Jadi dia memberikan hibah yang lebih kepada anak tersebut sebab mungkin ada keperluan dia. Dia anak orang susah. Bayangkan, seorang ni dia kerja engineer, seorang kerja doktor, seorang lagi ni kerja biasa-biasa je. Takkan dia nak bagi harta sama rata, kan? Jadi mungkin ada sedikit orang kata apa, keadilan kepada ibu bapa ni untuk memberikan lebih kepada anaknya yang tertentu itu. Tapi jangan sampai kita menzalimi. Sebab bila sebut tentang adil dan zalim ni, kita kena melihat dari aspek siapa, mungkin pemberi, mungkin adil kepada penerima, mungkin tidak adil. Jadi itu ialah sebab seeloknya kita cubalah berlaku adil bergantung kepada keperluan kepada waris dan pemberi itu sendiri. Wallahualam. Okey, baik. Terima kasih. Ini ada soalan saya ambil. Mungkin kita akan melewati daripada 12.30 sebab kita ada, saya nak ambil beberapa soalan daripada yang dikemukakan ni. Yang soalan oleh Nur Hayati Idris. Bolehkah hibah dicabar? Dan ada beza hibah kepada waris atau hibah kepada bukan waris? Mungkin tadi dah ada jawab tu, tapi boleh tak dicabar hibah ni? Sila. Siapa yang boleh? Dr. Khairi ke Dr. Ikhlas? Mungkin Dr. Khairi kot. Saya cuba jawablah insya-Allah. Okey. Secara umumnya hibah, apa jenis hibah pun akan berlaku, orang boleh cabar pun. Itu antara dapatan yang waktu saya interview seorang daripada perancangan pusaka, dia kata apa-apa jenis hibah pun boleh dicabar. Okey. Apa jenis contohnya hibah, apa contohnya yang akan dipertikaikan, apa yang dicabarkan ialah contoh ada tak wujud elemen pemberi, penerima, ijab kabul, harta tu, dan yang paling penting ni al-qab ni ataupun penguatkuasaan kepada harta ni yang biasa orang akan pertikaikan. Ada tak wujud sebenarnya diberikan kepada penerima, adakah penerima menguasai harta tersebut? Mungkin al-qab ni pun boleh terjadi macam, mungkin saya kata okey, Dr. Ikhlas, saya nak hibahkan kepada Dr. Ikhlas saya punya mouse. Tapi tak sempat nak hibah, tiba-tiba saya meninggal dunia. Adakah hibah tu sah? Mungkin akan dipertikaikan dari segi hibah tu, mungkin boleh tak jadi tak sah sebab Dr. Ikhlas tak boleh terima pun hibah tu, maaf saya ni. Sebab tak ada elemen al-qab. Dr. Ikhlas tak sempatlah nak klik-klik kan, maknanya tak sempat nak menguasai harta tu. Mungkin okey. Kemudian saya ingat tadi ada soalan, ada tak beza antara hibah kepada bukan waris dan waris. Okey. Sebenarnya hibah dia boleh beri kepada siapa sahaja. Itu simple. Dia boleh beri kepada sesiapa sahaja. Tetapi dia ada pengecualian macam Dr. Ikhlas dah sebut tadi, pengecualian kepada hibah ibu bapa yang diberikan kepada anak. Yang itu boleh ditarik balik. Dia boleh dibatalkan, boleh tarik baliklah. Okey, namun sekiranya dihibah kepada isteri, saya rajin nak hibahkan isteri saya rumah. Apa-apa berlaku kepada saya tak boleh tarik balik. Itu memang saya tak boleh tarik balik sebab dia bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saya nak bagi kepada anak angkat. Okey, pada anak angkat hibah saya boleh hibahkan. Tapi saya tidak boleh tarik balik secara orang kata apa, directlah tarik balik. Saya boleh tarik balik tapi dengan syarat, dengan kebenaran penerima hibah itu ataupun perintah daripada pihak yang berkuasa. Wallahu a'lam. Ada Dr. Ikhlas nak sambung? Okey, baik. Saya rentetan pada tadi hibah ni saja nak buat ada soalan lucu sikitlah. Sekarang ni dalam dunia hari ni banyak benda-benda yang kadang tak masuk akal pun berlaku. Sekarang ni kalau kita tengok di barat dia dah bagi gift tau, kalau kita istilahkan hebah lah. Gift bagi kat anjing lah. Kalau kat Malaysia sekarang ni kita orang Islam ni sebab kita tak bela anjing, kita bela kucing. Kucing tu dah kira bukan pet dah, macam kira macam anak sendiri, cucu sendiri lah. Dia punya sayang sangat tu. Jadi dia buat hebah pada kucing contoh yang saja. Ni soalan lucu lah. Tapi saya nak tanya macam apa kedudukan hukumnya? Okey. Kalau di barat pun kita ya baru 2-3 tahun lepas kan kucing paling kaya. Sebab dia telah dihibahkan oleh tuan dia kekayaan harta. Dari sudut dari sudut undang-undang sesetengah undang-undang, ya, mereka membenarkan hibah kepada apa saja, pemberian kepada apa saja.
Dan hibah kepada binatang ini dia ada perbincangan yang panjang lah saya kira dalam perbincangan ulama. Cuma dari sudut etikanya adalah harta itu perlulah dimanfaatkan oleh pihak yang khusus lah, seperti anak, ahli keluarga kan, tanpa menganiaya, elemen penganiayaan kepada orang yang asalnya berhak. Tetapi pemberian, dia sebenarnya pemberian itu kita boleh istilahkan sebagai wakaf. Pemberian itu sebagai wakaf kepada binatang. Kan? Dia tempat dimakan, tempat dia dihidup. Jadi itu dalam fiqh dia ada penyelesaian dia yang khusus lah. Okey, baik. Saya rasa mungkin berlaku di barat tu sebab di barat tu dia sudah ada satu amalan sekarang mereka tak berkahwin. Jadi dah tak ada anak. Jadi mereka belalah ada binatang kesayangan. Jadi nak pergi mana harta tu, mana dia hebahkanlah kepada binatang tersebut. Itu yang berlaku. Tapi bagi umat Islam saya ingat mungkin kita tidak akan berlaku. Kalau ada pun saya tak tahulah, mungkin remote cases. Jadi saya ambil soalan ni, ada soalan daripada Encik Izhar. Setelah waris-waris faraid mengetahui bahagian dan nilai masing-masing, pertikaian tetap berlaku dalam penentuan pemilikan aset. Apakah solusi terbaik dalam isu ni? Jadi waris-waris dah tahu dah dia punya bahagian-bahagian nilai, boleh berlaku juga pertikaian. Jadi macam mana kita nak menyelesaikan isu ni? Siapa boleh jawab ni? Dr. Harry? Dr. Harry boleh, Dr. Harry? Okey, boleh. Sila. Baik, satu soalan yang sangat baik daripada Tuan Izhar ini. Okey, maknanya kita waris-waris dah tahu bahagian faraid dia, nilai masing-masing. Mengapakah berlaku lagi tetap pertikaian berlaku ni? Sebab kenapa ya? Saya pun terfikir-fikir juga. Allah telah menurunkan ilmu faraid ini, pembahagian pusaka, tapi kita saling bergaduh juga. Sebab apa? Sebab aset itu mungkin aset, okey, sebagai contoh, dia ada tiga orang anak, okey? 3 orang anak, okey, di mana dia ada 2 ekar tanah sahaja. 2 ekar tanah tapi 3 orang anak. Ini bagi contohlah. Okey, di mana dia boleh 2 ekar tanah ni berasingan 2 ekar tanah tapi 3 orang anak. Okey, setengah terdapat juga masalah di mana mereka ni macam mana nak bahagikan 2 ekar tanah ni. Sedangkan kalau dia ada orang anak sahaja boleh bagilah seorang seekar, tapi apa yang berlaku, mereka masukkan semua nama dalam itu. Itu adalah salah satu cara untuk mengelakkan berlakunya pertikaian. Tapi dia ada implikasi jangka panjang di mana apabila 3 nama dalam satu geran 1 ekar tanah, nanti berlakunya pertambahan dari segi waris-waris tu. Mungkin anak pertama ni meninggal, nanti bertambah lagi. Itu menyebabkan pemilikan berlaku beramai-ramai ataupun multiple ownership. Okey. Sebab bagi tanah 1 ekar, kalau pindah milik hanya boleh seorang sahaja. Tapi kalau berlakunya turun milik, itu melalui proses pengurusan pusaka, dia boleh letak berapa nama dia sebab kita kadang-kadang kita tengok 1 geran 1 ekar tapi pemiliknya sampai 20 orang, 30 orang. Tak dapat manfaat pun. Itu antara yang berlakulah dalam pertikaian dalam penentuan pemilikan aset. Terdapat juga kalau ikutkan solusi yang terbaik. Okey. Solusi yang terbaik ni dalam Islam atau dalam ilmu faraid itu sendiri dipanggil istilah takharruj. Takharruj ini adalah sangat fleksibel dalam membolehkan pewarisan itu berlaku secara fleksibel. Di mana contohnya 2 ekar tanah ni ada 3 orang anak. Okey, bayangkan semua anak lelaki lah, 1/3. Jadi anak yang sulung ini takharruj ni maksudnya takharruj ni dia mengeluarkan diri dia daripada waris tu. Dia kata okey tak apa, bahagian dia nak berikan kepada adik dia yang lain. Jadi itu adalah solusi yang terbaik selepas berlakunya kematian. Takharruj ini sangat sangat bagus ataupun perbahasan dia sangat panjang tapi sangat bagus dalam membantu mengurangkan pertikaian dalam kalangan adik-beradik. Tapi itulah siapa yang sanggup untuk melepaskan hak kan. Dah dapat harta, tiba-tiba dapat harta, siapa sanggup yang. Tapi itulah pokok pangkal pada diri kita sendiri. Kalau kita memikirkan itu lebih baik untuk kebajikan waris yang adik-adik yang lain ataupun
waris-waris yang lain, itu baik untuk untuk si mati. Tak salah pun kalau kita membuat takharruj, tapi prinsip takharruj ini saya ingat Ustaz Zamrul pernah cakap, takharruj ini kita wajib beri, maknanya kita wajib terima tapi kita tak wajib ambil. Kita wajib diberikan harta itu kepada saya tapi saya tak wajib ambil. Dan bila sebut takharruj ni, saya ingat seorang atau guru saya pernah cakap, dia kata takharruj ini kita perlu, takharruj ni maksudnya keluar, kita keluar. Mungkin Dr. Ikhlas boleh mengesahkanlah takharruj ni kharaja keluar kan. Okey, maknanya dia perlu masuk dulu. Dia perlu tahu dulu bahagiannya, kemudian dia boleh keluar. Mungkin pengiraan farat ini akan jadi fleksibel lagi. Okey. Wallahu a'lam. Terima kasih Dr. Khairi ya. Soalan seterusnya ada soalan daripada Muhammad Ali Roshidi. Adakah harta orang Islam yang kurang daripada 2 juta yang berwasiat perlu diselesaikan di Mahkamah Tinggi Sivil? Okey, kalau terima kasih kepada penanya. Harta 2 juta, harta apa Prof? Harta lebih 2 juta. Dia kurang daripada 2 juta yang berwasiat. Dia dia kurang 2 juta tapi dia buat wasiat. Okey. Dia sebenarnya perlu diselesaikan di Mahkamah Tinggi ataupun tidak? Kalau harta 2 juta berwasiat, dia pergi ke Mahkamah Tinggi. Itu adalah dari sudut bidang kuasa. Okey, terima kasih. Ada soalan daripada Aliran Faris. Rumah yang dibeli oleh isteri. Rumah yang dibeli oleh isteri perlu diuruskan secara hibah bagi pihak suami atau tidak? Rumah yang dibeli oleh isteri perlu diuruskan secara hibah bagi pihak suami ataupun tidak? Maknanya rumah tu isteri beli. Jadi maknanya perlu tak diuruskan, maknanya hibah bagi pihak suami. Maknanya bagi kat suami lah tu. Yang saya faham. Kalau ada 4 isteri, semua ada bagi hibah kat suami, seronoklah suami tu. Okey. Saya kira saya jawab dulu sebelum bagi Dr. Harry. Sebab ini isu yang biasa berlaku. Mungkin kita boleh situasi ni kita kembangkan sikit. Isteri bayar nama suami. Kan. Jadi itu antara isu yang kita akan bincang. Sebab itu kita ada bidang kuasa untuk menguruskan harta, isu-isu seperti ini lah. Dan tapi kalaulah harta itu memang milik isteri ataupun harta itu yang dibayar oleh isteri, maka itu adalah milik isteri. Milik isteri tersebut, dan sekiranya dia nak hibahkan kepada suami, dia melalui proses hibah lah. Dia yang menghibahkan. Dia adalah pihak pemilik harta dan suami adalah penerima hibah. Dan jadi isteri lah pemberi hibah, suamilah penerima hibah. Jadi kalaulah saya ada pernah satu isu bahawa seorang anak ini dia telah mempertikaikan pewarisan yang dibuat oleh ibu dia. Dia kata ibu dia tidak masukkan rumah, sedangkan rumah tu dibayar oleh ibu dia. Rumah itu dibayar oleh ibu dia, tapi ayah dia meninggal. Dia kata ibu dia tak pusakakan rumah tu. Jadi sebab itu kita boleh buktikan dengan dokumen bank dan perundangan siapa yang bayar rumah ni. Untuk menunjukkan bahawa pemilikan itu adalah sumbangan itu adalah sumbangan ibu dia. Dan mahkamah akan memutuskan majoriti pemilikan itu adalah kepada ibu, bukan kepada bapa. Dan dia ada isu lain, joint tenancy, iaitu suami beli rumah tapi rumah tu ada 2 nama, isteri dan suami. Kita panggil joint tenancy. Itu pun kita ada isu untuk dibincangkan. Okey, baik, terima kasih. Ini ada soalan daripada Hanzalah. Jika tiada berlaku pindah milik, namun 4 rukun hibah berlaku, adakah hibah itu sah berlaku tanpa isi borang 14A? Mungkin Dr. Khairi Baik, satu soalan yang sangat baik daripada Tuan Hanzalah. Okey.
kalau kita boleh tak, dalam arti kata yang lain, soalan ni kata boleh tak kita buat hibah tanpa borang 14A? Okey, mungkin kita boleh katakan bahawa kita bercakap, kita macam saya cakap dengan Dr. Ikhlas tadi, saya bagi mouse saya kepada Dr. Ikhlas. Dr. Ikhlas, ambillah mouse ni. Okey, walaupun dia secara literal ataupun percakapan, hibah itu boleh disahkan berdasarkan 4 rukun, tapi dia ada satu lagi, dia panggil Al-Qob ni. Kalau ada Al-Qob ini, Al-Qobat, dia panggil Al-Qobat lah biasanya orang panggil. Orang kata apa, penguasaan terhadap harta tersebut barulah dikira hibah itu dikira sebagai sah. Ada setengah macam mazhab Maliki mengatakan Al-Qob ni tak perlu pun, cukup lafaz pun dah cukup. Tapi dalam mazhab Syafi'i, saya memang memerlukan elemen Al-Qob ni. Di mana contohnya macam saya nak berikan kereta kepada anak saya. Okey, anak saya. Jadi saya tak ada pergi ke JPJ tukar nama lagi, tapi pemberian hibah tu boleh berlaku tak? Boleh, dengan syarat anak saya itu, saya kata anak saya Along, Kak Long, ayah bagikan kereta ini kepada Kak Long. Okey, kemudian Kak Long pun ambil kereta tu, start kereta tu dan bawa. Itu pun dah dikira sebagai Al-Qob ataupun penguasaan dia terhadap harta tersebut. Jadi adakah orang tanya, adakah hibah itu sah berlaku tanpa isi borang 14A? Kalau tanya dari segi, kalau tanya saya, dia boleh berlaku, boleh sah, tapi dengan syarat pastikan lengkap Al-Qob tu. Pemberi, penerima, barang, ijab kabul dan Al-Qob tu ada. Itu yang menyesahkan orang kata Al-Qob itu wujud. Contohnya kita nak bagi rumah kepada tanah kepada anak. Kita tak buat 14A, tapi anak itu telah menguasai rumah tu. Contohnya dia tanam pokok. Tanam pokok itu pun antara orang kata apa, bukti-bukti hibah Al-Qob itu telah berlaku. Tapi mungkin perpanjang lagi lah perbahasan dari segi undang-undangnya. Wallahualam. Okey, soalan seterusnya, soalan daripada Muhammad Sayuti ya. Selain instrumen pengurusan harta pusaka yang dibincangkan oleh para panelis yang lebih bersifat sukarela, adakah terdapat ruang lingkup bagi pemerintah untuk melakukan intervensi secara paksa bagi menguruskan dan mencairkan harta umat Islam yang sudah terbeku sejak sekian lama? Mungkin boleh dua-dua jawab. Siapa nak mula dulu? Dr. Khairi ya, since Dr. Khairi ada. Mungkin Dr. Khairi dulu. Okey. Kalau tanya saya secara jujur ya, satu soalan yang baik ni sebenarnya. Okey, pemerintah ni untuk melakukan secara paksa ni, jujur saya cakap saya tak tahu apa yang terkini, tetapi terdapat usaha-usaha mungkin kerajaan boleh menguatkuasakan, saya tak tahu dia punya pengundangan ni macam mana. Dia ada akta pengambilan tanah tu, dia melakukan secara paksaan. Dia boleh menggunakan akta pengambilan tanah, ataupun kalau macam ada juga instrumen yang mewajibkan, tapi dia tak, orang kata apa, dia tak kuat lah, bukan tak kuat, dia macam mana cakap, dia tak menyeluruh. Baik, contohnya macam wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini hanya boleh diguna pakai ataupun dilaksanakan di 6 buah negeri sahaja dan kepada waris tertentu sahaja. Dipanggil waris patah titi istilahnya. Wasiat wajibah ni ada di dalam enakmen wasiat orang Islam. Macam kita ada negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Pahang dan Sabah. Ada 6 buah negeri sahaja. Dan semua akta-akta macam yang baru sikit Kelantan, Pahang dengan Sabah ini adalah akta-akta yang baru. Ada section dia semua sama. Section 27. Okey. Section 27 kecuali Sabah tak salah saya section 30. Itu antara menggunakan instrumen wasiat wajibah, tapi hanya untuk waris yang patah titi. Baik, terdapat juga cadangan yang disampaikan. Saya pernah ada seorang profesor ni, dia kata, jadi bagaimana kalau kita menguatkuasakan Baitul Mal, dikata menggunakan istilah Baitul Mal, ataupun Majlis Agama Islam menggunakan istilah harta luqatah. Harta luqatah. Luqatah lah maksudnya harta yang tidak ada, orang kata tak tahu siapa punya. Itu boleh dikira, boleh menggunakan Baitul Mal, boleh menuntut harta yang tidak dituntut itu menggunakan harta luqatah. Tetapi saya pernah ajukanlah di Baitul Mal, dia kata mungkinlah kita kena perhalusi lagi dari sudut perundangan, sivil dan syariah, supaya kalau boleh tak naklah berlakunya. Kita cuba mengharmonikan undang-undang sivil dan syariah ini supaya tidak berlaku banyak pertembungan. Wallahualam. Okey, baik, terima kasih. Ada Dr. Ikhlas nak sambung tak? Boleh sikit je. Okay. Kerajaan, kalau kerajaan nak melakukan intervensi ataupun mengambil alih harta pusaka, ini kita ada
saya ingat lagi Prof Dr. Muhammad Zudi pernah cadangkan kepada saya pun, pada tim kami lah, tim penyelidik, untuk buat satu research mencairkan harta beku. Kan. Tapi kita ada concern lain, antaranya seperti apa yang Dr. Khairi sebut. Tapi concern lain adalah harta beku itu ada kemungkinan boleh dicairkan oleh ahli waris. Dan ada kemungkinan kalau kita kata tanah ataupun aset tunai atau sebagainya, ada kemungkinan dicairkan oleh ahli waris. Kalau kerajaan mengambil kuasa, pemilik berhak untuk mempertahankan hak dia pada harta tersebut. Dan dia akan menyebabkan konflik lah. Dia akan menyebabkan pembicaraan yang panjang dalam mahkamah. Okey, baik. Terima kasih ya. Jadi soalan terakhir ya, oleh kerana masa kita dah melewati masa. Soalan oleh Hazim Jaiz ni, kalau sudah ada banyak nama dalam geran tanah, sebahagiannya sudah mati. Ini yang orang panggil isu yang sering berlaku lah. Apa penyelesaian yang perlu diambil atau boleh diambil oleh waris? Ini kes yang biasalah ni. Boleh? Prof, boleh saya kongsi sikit lah. Okay. Bagaimana penyelesaian yang perlu diambil oleh waris kalau geran nama ramai, lepas tu ramai dah meninggal. Jadi kalau tanya saya secara jujurnya tak ada jawapan. Tetapi dia boleh, tetapi dia agak sukar di mana kita perlu tahu. Okey, macam saya banyak kali mengira untuk kes munasakah ini, maknanya kematian berlapis ni. Macam saya pernah tengok Ustaz Wan Abdul Halim, dia kira pakai satu kertas yang besar tu untuk mengira waris-waris yang berlapis-berlapis ni, supaya semua waris layak untuk menerima pusaka itu perlu dimasukkan dan kira berlapis. Ada sampai pembawah dia sampai berjuta sekalipun. Jadi bila orang tanya bagaimana penyelesaian yang nak ambil ni, dia tak ada penyelesaian yang betul-betul khusus. Jadi saya tapi kita boleh ambil menggunakan kaedah takharuj tadi. Maknanya waris-waris yang layak tadi, okey, sebulat suara untuk melepaskan hak dia. Kalau dia dapat 1/1 daripada 1 ekar, agak-agak dia berbaloi tak? 1/1 untuk tanah 1 ekar, dia tak berbaloi. Jadi mungkin kita boleh kalau kita jadi perunding harta pusaka ataupun jadi unit pusaka kecil, mungkin kita boleh meminta dia untuk takharuj, isi borang DDA untuk saya tak ingat istilah dia, tapi borang DDA lah, borang DDA di unit pusaka kecil untuk melepaskan hak dia. Itu antara solusi yang mungkin saya rasa yang sangat praktikal untuk waris-waris, supaya kita cuba untuk mengurangkan orang kata apa, tuntutan kita tu tak adalah sampai 100 orang masuk ke unit pusaka kecil, sampai 100 orang untuk menuntut satu tanah yang bernilai 1 ekar saja. Dia tidak berbaloi. Jadi kita boleh membuat takharuj, mengisi dengan secara praktisnya kita boleh isi borang DDA untuk menolak ataupun menolak ialah kita tak naklah harta pusaka itu. Kita tidak menerima. Okey. Wallahu a'lam. Okay, baik, terima kasih. Cuma mungkin saya boleh tambahlah. Kalau tanah tu tanah yang murah dan tanah nilai yang kecil, mungkin takharuj tu tak apalah. Tapi kalau tanah tu umpamanya di Kampung Baru, itu kawasan emas tu. Kan? Saya ingat berlapis-lapis pun dia nak takharuj tu, saya rasa tak jadi nak takharuj tu. Sebab nilai dia kan yang begitu tinggi kan. Jadi itu saya ingat juga akan menyumbang kepada masalah lah dari sudut panggil waris berlapis ni. Jadi apa-apa pun bagi AIS, kami mengucapkan terima kasihlah kepada kedua tetamu pada hari ini, Dr. Khairi dan juga Dr. Ikhlas, yang sudi berkongsi tentang harta beku. Dan saya ingat dengan masa yang suntuk ini, mungkin kita tak dapatlah nak terangkan secara jitu dan tuntas terhadap isu yang berbangkit. Dan juga soalan-soalan yang diberi ini, mungkin ada juga beberapa soalan yang saya tak sempat saya nak ambil. Jadi saya mohon maaf kepada mereka yang bertanya soalan. Jadi kalau kita nak bincang panjang lebar ni mungkin mengambil masa yang agak panjang. Tapi ada jugalah saya ingat ilham yang mungkin kita boleh bekerjasama lah untuk mengadakan perbincangan ini secara bersiri. Dan saya rasa ini isu yang saya rasa kita tak boleh take for granted, bahawa 70 bilion harta yang tak dituntut ni, iaitu harta beku ni, yang saya rasa menjadi masalah
Jadi kalau kita bayangkanlah dengan kegawatan dari sudut orang yang tak ada kerja sekarang dengan COVID masalah, kita cuba bayangkan 70 bilion tu kita boleh guna kalau kita busuk-busuk masuk dalam fixed deposit, masuk dalam akaun pelaburan pun dah return 5-6% pun dah berapa banyak. Itu belum bagi investment yang saya rasa yang mungkin bawa balik pulangan 10 hingga 15% dan sebagainya. Jadi yang baik itu daripada Allah SWT, yang lemah itu daripada saya, dan kami sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua tetamu yang hadir pada petang ini. Jadi sebagai penutup, kalau ada satu dua perkataan last few words sebelum kita tutup, Dr. Khairi. Okey, Prof, izinkan saya lah untuk sedikitlah untuk kita. Saya di kesempatan ini saya memohon kita dari segi orang kata dari segi penyampaian ilmu pusaka ini kita perlu perluaskan, tidak lagi dalam bentuk eksklusif di peringkat universiti, tapi perlu dibuat dalam bentuk inklusif. Maknanya kita semua orang boleh tahu. Okey, macam saya tahu ada penonton-penonton daripada pihak industri kreatif, mungkin kita boleh buat filem ataupun drama berkaitan tentang harta pusaka, ataupun macam kita tengok Omar Hana kan, Omar Hana. Kita semua tengok Omar Hana, khususnya Dr. Ikhlas, saya sendiri ada anak kecil kata Omar Hana kan. Sekarang ni Datuk kepada Omar Hana meninggal. Mungkin kita boleh selitkan elemen pusaka dalam itu dengan kita menghasilkan lagu-lagu yang mungkin bagi kita mungkin macam tak signifikan, tapi sebenarnya dia ada impact juga kepada anak-anak. Mereka tahu pusaka itu ada dalam Islam, faraid itu ada dalam Islam. Mungkin itu adalah salah satu contoh cadangan saya yang bersifat eksklusif. Kita cuba menyeluruhkan lagi. Wallahu a'lam. Okey, baik, terima kasih. Dr. Ikhlas. Okey, saya setujulah dengan apa yang Dr. Khairi sebut itu. Dia memang idea dia kreatif sikitlah dalam bab-bab ni. Cuma apa saya sendiri pun berhasrat supaya elemen perancangan pusaka ini kita beri maklum kepada masyarakat. Kita bukanlah untuk kata nak pasti semua orang ingat bahagian-bahagian tu, tapi dia kena tahu cara nak mengurus tu pun sudah baik. Sebab kita tahu bahawa Nabi pun sebut akhir nanti antara ilmu yang cepat diangkat adalah ilmu pusaka. Ilmu yang paling awal diangkat. Lepas tu Nabi sebut cara nak angkat ilmu tu ialah yakbidul ilma biqabdil ulama. Nak cabut ilmu tu dengan mematikan ulama. Jadi antara ilmu yang cepat hilang adalah pusaka, dan mungkin ulama-ulama pusaka ini itu antara yang lebih awal pergilah, contohlah kita bayangkan. Jadi sebenarnya apa yang nak ditinggalkan adalah kita mengetahui kaedah untuk menguruskan harta pusaka, kita tahu mana nak pergi. Saya pernah beritahu kepada orang yang belajar pusaka dengan saya, kita biasa anak-anak kita bawa berjalan, kita tunjuk ini sekolah, ini bala bomba, ini bala polis. Kita tunjuk juga kat dia bahawa ini unit pengurusan pusaka kecil. Kalau abah tak ada, nanti pergi sini. Ataupun kita pergi maklumkan kepada mereka tempat yang mereka akan berurusan kelak. Kita tahu kalau bala polis, untuk kalau ada masalah mereka akan boleh pergi kepada polis. Kalau bapanya mati, hartanya kita pergi kepada unit pusaka kecil. Walaupun harta itu mungkin harta berwasiat, harta tak berwasiat, tetapi mereka akan channelkan kita kepada tempat yang sepatutnya. Okey, terima kasih. Saya terima kasih kepada IAS kerana sudi menjemput kami. Dan terima kasih Prof. Okey, baik, terima kasih Dr. Ikhlas, terima kasih Dr. Khairi. Betul lah apa yang Dr. Ikhlas sebut tadilah, bahawa salah satu benda ilmu yang dia dapat ditarik cepatnya adalah ilmu mereka yang menguasai faraid. Dan saya masih ingat semasa saya belajar di Universiti Melaya tu, dah arwah lah Ustaz Wahab ni, daripada Universiti Melaya dia pergi kat UIA mengajar. Dia datang ke kelas tu, dia bawa, dulu kita pakai kapur lah, tak pakai whiteboard, pakai marker. Dia datang bawa kapur je, semua dalam kepala dia. Tanyalah apa benda isu, semua dia boleh selesaikan. Tak ada dia, tak ada dah. Dan saya masih ingat semasa saya belajar peringkat master LLM di SOAS di London,
kami pakai buku, kalau orang Kelantan panggil Gemulah lah, Gemulah Profesor Coulson. Dia ada buku berkaitan dengan succession of Muslim family. Faraid lah dari sudut, bukan saja faraid, bincang dari sudut keuangan, pengurusan harta, peninggalan bila seseorang itu meninggal. Dalam bahasa Inggeris, mudah, dan saya ingat satu-satunya buku yang agak mudah dalam bahasa Inggeris adalah dari sudut pengajian inilah yang saya telah dapat ikuti. Tapi seperti yang Dr. Ilah sebut lah, tanya saya sekarang, tak ingat dah. Dia memang benda ilmu ni dia cepat hilang kalau kita betul-betul tidak iltizam lah dalam ilmu tersebut. Jadi sekali lagi bagi pihak IAS Malaysia, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ikhlas dan Dr. Khairi, sehingga kita berjumpa lagi pada siri yang lain. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.